إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم على سيدنا Muhammad wa alihi washabihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Amma ba'd. Yang berbahagia Cik Samad Kasim, pengurusi ISP Ingress Corporation Berhad, yang berusaha Datuk Dr. Abdul Wahab Ismail, pengarah eksekutif kumpulan, Encik Abdul Quddus bin Muhammad Naim, Independent Director Barisan Pengurusan Tertinggi Syarikat, Pimpinan Kanan Syarikat, Sahibul Fadilah Al-Ustaz Nazmi Abdul Karim dan Al-Fadil Ustaz Said Abdul Qadir Al-Jufri, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, perempuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Pertama-tama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan inayah dan kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam satu majlis senior management usrah khas Forum Bicara Palestin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya mewakili pihak CSR Pengurusan Sumber Manusia ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi menghadirkan diri pada forum bicara yang kami adakan ini. Ahlan wa sahlan wa tasharrafna bi hudkum. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ini kita mengubah corak pada lazimnya bentuk usrah kita dengan menadah kitab. Tapi malam ini kita akan membicarakan dan mengupas isu-isu yang hangat diperkatakan ketika ini berkaitan dengan isu peperangan di Palestin. Dua ahli panel yang diundang pada malam ini merupakan yang tidak asing lagi bagi kita, yang saya rasa tidak perlu diperkenalkan lagi. Tempoh masa forum kita lebih kurang 1 jam. Konon lah. Konon 1 jam. Dan mungkin kita boleh lajakkan sedikit ke 1 jam suku lah kot. Itu pun tak tahulah kononnya lah kot. Bergantung kepada ahli panel kita. Maknanya kalau kerasukan tak ada tukar ruqyah. Ruqyah, kita boleh ruqyah lah. Ataupun dipanggil sawan mikrofon, sawan mic. Itu terpulang kepada ahli panel sebenarnya. Cuma tuan-tuan lah boleh tunggu ke tak boleh tunggu kan. Jadi insyaAllah kita mungkin boleh lajak ke sejam suku lah. Paling-paling pun insyaAllah kita cuba. InsyaAllah. Kalau nak diikutkan, setiap ahli panel ni diberi masa 7 ke 8 minit. Itu standard lah mana-mana kalau tuan-tuan pergi mana-mana forum. Jadi moderator ni dia akan beritahu 7-8 minit je. Tapi tengok lagi sekejap lagi. Dia sampai ke 15 minit mau. Tapi tak apa. Mudah-mudahan dengan pengisian dan pencerahan berkenaan dengan isu Palestin pada malam ini dapat, kita pun tak sedar tiba-tiba dah pukul 10 dah. Contohnya gitu. Kalau tuan-tuan sanggup tunggulah. Kita mungkin akan menghuraikan, akan mengajukan beberapa soalan pada ahli-ahli panel kita. Dan tajuk forum kita pada malam ini ialah air mata Gaza di ambang kemenangan. Jadi tuan-tuan fahamlah dengan tajuk tu, maknanya jawapan hujung dia akan menceritakan maknanya tanda-tanda kemenangan lah insya-Allah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pihak CSR juga ada menyediakan tabung bantuan Palestin yang akan disalurkan kepada pihak Muslim Care. Dan dipahamkan Ustaz Nazmi Karim juga ada membawa tongnya sendiri. Jadi kita boleh letakkan di mungkin di tengah-tengah ataupun di belakang. Maknanya mereka yang bawa cash boleh bayar cash lah, sumbang dengan cash, ataupun kita ada sediakan QR code.
QR code. Baik. Panjang saya buat ni pun 4 hari 4 malam. Baik tuan-tuan. Uh, InsyaAllah untuk makluman juga, selepas kita menunaikan solat Isyak, jadi marilah kita sama-sama menunaikan solat hajat dan bacaan nazilah bagi mendoakan kesejahteraan serta keselamatan rakyat Palestin. InsyaAllah solat mungkin akan dipimpin oleh sama ada Ustaz Nazmi ataupun Ustaz Said lah. Maknanya usum lah. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, baru-baru ini umat Islam sekali lagi dikejutkan dengan serangan daripada rejim Zionis Israel ke atas wilayah Gaza dan tebing barat Palestin. Siri serangan rejim Zionis Israel kali ini telah mengakibatkan ribuan nyawa menjadi mangsa dan korban. Tambah malang lagi, serangan ini telah memusnahkan banyak harta awam, termasuk hospital dan sekolah yang menjadi tempat perlindungan khasnya bagi orang awam, orang tua, pesakit dan kanak-kanak di sana. Insiden yang berlarutan ini telah menimbulkan pelbagai reaksi dan kecaman di peringkat global terhadap Israel. Baik, ini saya mulakan pertanyaan kepada ahli panel yang pertama kita, iaitu Ustaz Nazmi. Ini soalan pertama, tuan-tuan. Mitos kaum Yahudi, dia kata apa? Akan kembali ke tanah air mereka. Tiada kena mengena dengan Yahudi yang berada di Israel sekarang. Kerana mereka bukan berasal daripada Palestin. Atau Baitul Maqdis. Yahudi sekarang berasal dari Amerika Syarikat dan negara barat. Negara Yahudi ditubuhkan melalui Deklarasi Balfour 1917 apabila Britain membenarkan kemasukan orang Yahudi beramai-ramai ke Palestin dan menjadi asas penjajahan serta bermula penafian hak rakyat Palestin ke atas tanah air mereka. Jadi soalannya, Ustaz, adakah Bani Israel ni dia mempunyai hak untuk mendirikan negara di Palestin? Falyatafaddal ma'jurah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita bersua pada malam ini. Agak lamalah tak datang Inggeris. Ini pun hari ini siap sesat-sesat lah Ustaz ceritanya. Dia bagi aku pergi ke Gombak tadi. Mojo aku sempat membetulkan Waze tu. Dia bagi masuk ke dash. Tu jadi sampai cepat tu. Kalau tak tadi rasanya pukul 8 sampai rasanya. Jadi Alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu yang nak muliakan Ustaz Firdaus selaku moderator yang cara dia memoderatorkan forum kita ni macam arwah abah jugalah, lebih kurang macam tu. Kan? Sahabatnya Ustaz Abdul Qadir, Sayyid Abdul Qadir. Sayyid Abdul Qadir kan? Betul kan? Sayyid Abdul Qadir. Lama tak jumpa, aduh lemah tu. Untuk makluman tuan-tuan semua, Ana dalam Muslim Care merupakan AJK Esko Pendidikan Muslim Care Malaysia dan Ustaz Abdul Qadir merupakan duta kepada Muslim Care Malaysia. Jadi kalau ada orang kata selebriti Muslim Care, Ustaz Abdul Qadir. Jadi insyaAllah pada malam ni kalau ikut Ustaz Firdaus kata tadi, masa foreign bagi sejam suku. Bida'ah tu Ustaz. Sebab biasa kalau aku seorang je 2 jam. Kalau campur Ustaz Abdul Qadir 4 jam. Jadi macam mana aku tak tahulah. Lebih kurang macam tu. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berkenaan dengan soalan. Soalan tu bila tengok memang panjang. Dia memang mengalahkan soalan kubur lah. Panjang soalan dia. Jadi ringkas soalannya. Adakah Bani Israel ini mempunyai hak terhadap bumi Palestin?
Ana cuba bawa ringkasan-ringkasan seringkas yang mungkin. Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam yang diberi gelaran sebagai Israel kan. Dan Israel ni kita sedia maklumlah maknanya Abdullah. Ya, jadi tuan-tuan sebenarnya tak ada masalah. Kalau tuan-tuan nak letak nama anak Israel, boleh. Cuma time pendaftaran tu aku tak tahu lah apa yang berlaku nanti kan. Jadi Nabi Allah Yaqub yang bapaknya bernama Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Nabi Ishaq lahirnya di Palestin dan di situlah lahirnya Nabi Yaqub. Dan Nabi Allah Yaqub alaihi wassalatu wassalam mempunyai 4 orang isteri dan anak yang ramai, lebih 12 orang. 12 orang tu yang lelaki, yang perempuan tak termasuk. Jadi diringkaskan cerita 12 adik-beradik ni, yang bongsu bernama Yusuf. Anda cuba nak bawa rentetan perjalanan cerita ni lah supaya kita dapat gambaran. Sebelum Nabi Allah Ibrahim sampai dekat Palestin, bumi Palestin ini memang dah ada penduduk asalnya daripada kabilah ataupun puak Kan'aniyin. Kalau nak silap, Syekh kita ada boleh betulkan. Jadi kan dia ada beberapa nama lah kat situ. Ada 3 nama kat situ dekat bumi Palestin. Jadi Nabi Allah Ibrahim kalau ikut asalnya bukan orang Palestin pun, dia orang Babylon, Iraq. Setelah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, kapal yang dibawa itu terdampar di atas judi, pokok pula. Bukit Judi kan. Bukit Judi bukan dekat Genting Highland, itu tempat main judi. Bukit Judi dekat Turki ataupun border dengan Iraq. Jadi diringkaskan cerita, Nabi Ibrahim merentas daripada Iraq, Babylon, singgah ke Mesir, lepas tu turun ke Palestin. Dekat situlah lahirnya Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan anak-anak dia. Diringkaskan cerita. Tuan-tuan pun sedia maklum dan Nana pun pernah baca tafsir kat sini, surah Yusuf kan. Bagaimana berlaku konspirasi adik-beradik yang tak puas hati. Dia pun ambil Nabi Yusuf, buang kat telaga dan datang orang yang mengembara. Dia jumpa Nabi Allah Yusuf, dia pun bawa ke Mesir. Dan Nabi Allah Yusuf duduk kat Mesir dan berlakulah ujian demi ujian, masuk penjara, keluar penjara dan akhirnya menjadi Menteri Perbendaharaan di Mesir. Dan Mesir masa itu diuji Allah dengan kemarau. Setelah jadi Menteri Perbendaharaan 7 tahun, Mesir subur, kemudian berlaku kemarau panjang 7 tahun. Masa kemarau panjang itulah, kemarau tu merebak masuk ke negara Syam, Palestin. Dan ketika itulah Nabi Yaqub bagi tahu dekat anak-anak dia 12 orang ni, 11 orang tinggal kan, untuk ke Mesir minta bantuan makanan. Lalu 10 orang adik-beradik pergi ke Mesir bertemu dengan Nabi Allah Yusuf. Tapi diorang tak kenal yang tu adik yang diorang buang. Sebab Nabi Yusuf ni orangnya handsome sangat. Lepas tu bila dah jadi raja, bertambah-tambahlah kehandsomannya. Begitu. Tapi Nabi Yusuf macam, ni muka adik-beradik aku ni. Ni Abang Long, Abang Acik, semua dia kenal belaka. Jadi berlakulah dialog antara Nabi Yusuf dengan adik-beradik. Jadi kamu adik-beradik berapa orang? Diorang kata kami 12 beradik. Mana lagi 2 orang? Adik kami yang bongsu dah kena makan serigala. Nabi Yusuf kata, aku lah orangnya. Kan? Tapi dah matilah, dia takkan bawa ke adik-beradik dia. Yang lagi seorang Bunyamin. Bunyamin jaga bapak dia, Nabi Yaqub. Okey, cerita tu panjang. Maka Nabi Yusuf bagi bantuan dekat adik-beradik dengan syarat kalau nak bantuan lagi, datang sekali lagi bawa Bunyamin pula. Dia dah pun balik ke Palestin, bagi tahu ke Nabi Yaqub, raja tu baik, bagi bantuan. Tapi kalau nak dapat bantuan lagi, kena bawa Bunyamin. Dan dia dah pun bawa Bunyamin kali kedua. Masa itulah barulah Nabi Yusuf pecah rahsia, ana Yusuf wa hadza akhi, kan, ini aku Yusuf dan ini abang aku Bunyamin. Dan Nabi Yusuf pun dia dekatkan cerita, maafkan semua adik-beradik ni, dan dia minta supaya balik ke Palestin dan bawa Nabi Yaqub duduk dekat Mesir. Jadi start daripada itulah semua anak-anak Bani Israel. Bani jamak kepada bin Bani, dipanggil mulhaq jam'il muzakkar salim.
banin, kan? Apa nama? Anak-anak Israel. Maka semua anak-anak Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam pindah ke Mesir. Tak ada dah dekat Palestin, tak ada. Semua pindah ke Mesir, duduk dengan Nabi Yusuf alaihi salam berpuluh tahun. Generasi demi generasi sampailah Nabi Yusuf meninggal. Yusuf, Ayub, Shu'aib sampai zaman Nabi Musa. Masa tu Bani Israel ditindas oleh pemerintah baru yang memerintah Mesir ketika itu. Mereka ni semua di zaman pemerintahan Al-Fara'inah. Fara'inah jamak kepada Fir'aun. Fir'aun tu bukan seorang, bukan seekor. Dia ramai. Dan yang paling brutal di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Maka Allah Ta'ala hantar Nabi Musa untuk menyelamatkan Bani Israel. Ringkaskan cerita, yang ada kerat-kerat Ustaz. Kalau tak kerat, campur dengan muzik dia, sound effect dia, iklan dia, padu bos. Jadi, diringkaskan cerita setelah Nabi Musa dan Harun berdakwah dengan Fir'aun. Fir'aun tak dengar cakap, makin degil, makin melawan. Maka Allah arahkan supaya Nabi Musa bawa lari Bani Israel daripada Mesir menuju ke padang pasir Sinai. Sinai masih dalam Mesir lagi. Cuma Sinai masa tu orang tak duduk lah. Ya, sampai sekarang pun Sinai pun tak duduk kawasan padang pasir. Jadi kawasan ini saya cuba buat gambaran mudah. Ini depan ni Laut Merah. Ini kawasan daratan kerajaan Firaun. Dan diorang kena merentas laut menuju ke padang pasir Sinai. Dia macam teluk gitu, teluk. Ni padang pasir Sinai. Bukan dia pergi Laut Merah begitu, kan? Ini tapi kena merentas laut jugalah. Maka berlakulah apa berlaku, kita sedia maklum, Allah Ta'ala mengarahkan Nabi Musa dan Bani Israel yang berpuluh ribu ni merentas lautan sehingga masuk ke padang pasir Sinai. Dan Fir'aun ditenggelamkan. Duduklah diorang dekat padang pasir Sinai dan masa itulah Bani Israel mula buat perangai. Kan bila dia tengok dekat kawasan tu ada orang sembah patung lembu, dia kata ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, kami nak Tuhan macam mana diorang ada Tuhan. Diorang ada Tuhan, kita nak Tuhan juga. Maka Nabi Musa bengang, ni apa hal korang ni? Dan Allah selamatkan daripada bala Fir'aun, lepaskan daripada apa ni lautan. Korang buat perangai lagi. Maka Allah Ta'ala pun jemput Nabi Musa ke Bukit Turu Saina untuk menerima Taurat. Dalam perjanjian tersebut Allah kata duduk atas tu 30 hari untuk menerima Taurat. Masuk hari yang ke-30, Nabi Musa bersiwak, bersugi. Bila dia bersugi, dia telah mengubah bau mulut dia. Allah tegur dia, wahai Musa, kerana engkau mengubah bau mulut engkau, aku tambah lagi 10 hari. Jadi 40 hari. Bila masuk hari yang ke-30, Nabi Musa tak turun, Bani Israel buat perangai. Mana Musa tak turun ni? Kata 30 hari. Ni sembang apa ni? Janji dicapati apa benda? Dia mula mengomel. Dia mengata ke Nabi. Dan dia orang buat perangai. Lambat sangat turun, kita buat Tuhan sendiri. Tu dia start buat Tuhan patung lembu. Abang Nabi Musa, Nabi Harun dah nasihat, dah cakap. Tapi Bani Israel ni degil, keras kepala, melawan. Cukup 40 hari, Nabi Musa turun, tengok-tengok Bani Israel buat perangai. Mengamuklah Nabi Musa. Diringkaskan cerita, maka Allah Ta'ala kata apa? Untuk aku menerima taubat Bani Israel, hendaklah yang sembelih lembu, sembelih pula, yang sembah patung lembu ni dibunuh semuanya. Maka dibunuh pada hari itu, setengah ulama tafsir kata seramai 70,000 orang. Habis dibunuh. Tinggallah Bani Israel yang ada ni yang bagus. Tapi yang bagus pun ada lagi perangai yang tak senonoh diorang ni. Panjang ceritanya. Panjang sangat kan. Diorang kata diorang takkan beriman sehingga diorang nak dengar suara Allah macam mana Nabi Musa dengar. Maka Allah kata panggil, bawa 70 orang yang terbaik di kalangan Bani Israel. Pergi naik atas Turu Saina. Diorang pun naik. Dan diorang dengar suara Allah. Cuma nak bagi tahu, suara Allah bukan macam suara kita. Boleh dengar dengan telinga. Ya, Allah Ta'ala ni laisa kamitslihi syai'un. Tidak menyerupai makhluk. Bagaimana dengarnya? Wallahu a'lam. Bila Bani Israel dah dengar, anak cerita ni bukan apa, nak bagi tahu perangai Bani Israel. Jenis perangai tak erti nak bersyukur, tak erti nak berterima kasih dan manjang tak puas hati. Dia kalau dengan kita dia tak puas hati tu normal, dengan Allah dia tak puas hati. Memang kurang ajar gila dia orang ni. Bila dia orang dengar suara Allah, dia kata apa? La nu'mina laka hatta
narallaha jahratan. Wahai Musa, kami takkan beriman dengan Allah. Padahal dah dengar ada suara. Kami takkan beriman sehingga kami nak tengok depan mati. Macam mana rupa Allah? Maka Allah Ta'ala pun turunkan bala daripada langit disambar dengan peti berdemam mampu habis Bani Israel. Setengah ulama tafsir kata mati belaka dengan Nabi-Nabi Musa kena peti. Lalu Allah hidupkan balik dan menerima taubat mereka. Turun daripada Bukit Tur Saina. Berubahlah kejap elok. Lepas tu berlakulah peristiwa yang dalam Quran sebut Suratul Baqarah tu. Kan, kisah pembunuhan yang tak tahu siapa bunuh, bla bla bla, panjang ceritanya. Saya ringkaskan cerita ni. Sehinggalah Allah Ta'ala arahkan Bani Israel daripada Sinai teruskan perjalanan untuk masuk ke Palestin. Tapi dengan syarat, masa tu Palestin dah ada kerajaan baru, ada pemerintahan baru, dan pemerintah tersebut zalim, brutal. Dan nak masuk kena berjihad, Maka Nabi Musa hantar 12 orang pengikut dia yang dipercayai untuk meriki-riki melihat keadaan pemerintah dalam Palestin tu, macam mana kekuatan tentera dia, boleh fight ke tak boleh ke macam mana. Dan bila diorang dah tengok, balik hantar laporan hanya kepada Nabi Musa, jangan bagi tahu orang lain. 12 orang ni pergi, diorang tengok kerajaan yang kat Palestin tu luar biasa, dan kata diorang kita tak boleh lawan. Tapi kena ingat, benda ni rahsia, bagi tahu Nabi Musa je, jangan bagi tahu orang lain. 12 orang ni balik, yang jaga rahsia 2 orang aja, iaitulah Nabi Yusha bin Nun dan seorang lagi nama Kalib. 2 orang ni jaga rahsia. Yang lagi 10 orang dia viral dekat grup WhatsApp, dia kata confirm tak boleh masuk. Bapak gila, kau tahu kerajaan tu brutal, memang mampu kita, memang kalau kita perang kalah. Sebab itulah Bani Israel ni penakut. Maka Allah kata apa? Wahai Musa, bagi tahu dekat Bani Israel, nak masuk kena berjihad. Apa kata Bani Israel? Inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Wahai Musa, kami takkan masuk ke Palestin sehingga kerajaan tu keluar daripada Palestin. Kalau mereka keluar, baru kami masuk. Dan dia kata apa? Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kalau kau nak suruh kami pergi jihad, pergi perang, kau pergi ajak Tuhan kau aja. Kita orang nak lepak kat sini. Orang ajar, kan? Maka Nabi Musa berkata, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ya Allah, aku tak boleh buat apa. Perangai Bani saya teruk, ya Allah, kan? Maka Allah Ta'ala pun menjatuhkan hukuman kepada Bani Israel. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Maka Allah kata, aku haramkan kamu, wahai Bani Israel, untuk masuk ke Palestin selama 40 tahun. Dan mereka disesatkan dekat padang pasir itu selama 40 tahun. 40 tahun sesat, kau tahu tak? Tak tahu nak ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, tak jumpa jalan. Nak ke Palestin tak boleh, tak jumpa jalan. Sehinggalah dua-dua Nabi ni, Nabi Harun dan Nabi Musa meninggal dunia dekat Sinai. Setengah ulama kata macam tu. Ada setengah ulama kata sempat masuk, tapi setengah ulama kata tak sempat masuk. Lalu Bani Israel ni macam orang kata dah bertobat lagi tu kan, dah berubah. Lalu mereka dipimpin oleh pengganti Nabi Musa bernama Nabi Yusha bin Nun. Dan berlakulah peperangan antara Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun untuk melawan kerajaan yang zalim dekat Palestin. Dan berlakulah peristiwa matahari tak tenggelam, ya, dengan sebab Nabi Yusha ni orang Yahudi, orang Bani Israel. Kita kata dia orang zaman ni bukan Yahudi tau, dia orang Islam, tapi Bani Israel. Jadi masa nak pergi perang tu, syariat dulu Bani Israel tak boleh berperang kalau masuk hari Sabtu, diharamkan peperangan. Jadi masa diorang perang hari last, diorang kepung Palestin atau Baitul Maqdis, dia kepung Baitul Maqdis tu 6 bulan. Hari akhir nak masuk tu hari Jumaat, dan kena perang juga perhabis hari Jumaat. Kalau tenggelam matahari, bermaksud masuk maghrib, malam Sabtu haram berperang. Maka Nabi Yusha berdoa pada Allah, kan, supaya ya Allah jangan izinkan matahari tenggelam. Maka kata Nabi Yusha bin Nun, innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Wahai matahari, kau jangan tenggelam sebagaimana aku diarahkan dan engkau juga diarahkan oleh Allah. Maka matahari ikut arahan, tak tenggelam. Berlakulah peperangan tu berjam-jam sampai ke malam. Kau tahu matahari tetap maintain. Kau faham tak istilah aku ni? Faham kan? Jangan buat bela sangat. Okey, tuan-tuan semua.
Akhirnya mereka berjaya masuk ke Palestin. Okey, sebelum masuk, maka Allah berikan arahan. Allah kata apa? Udkhulu wadkhulul baba sujadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Allah kata, wahai Yusha, bagi tahu dekat Bani Israel, sekarang korang dah menang dan silakan masuk ke Baitul Maqdis. Tetapi masuk tu ada adabnya. Apa adabnya? Wadkhulul baba sujadan. Bila masuk tu kena rukuk, tanda hormat, tanda bersyukur kepada Allah sebab kemenangan daripada Allah, bukan daripada kita, Allah. Sebab tu terus cakap rasmi Al-Qassam, Abu Ubaidah kau cakap semua wa man nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan kecuali daripada Allah. Jadi macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk dalam peristiwa Fathu Makkah dalam keadaan tunduk macam tu kan. Tanda hormat, tanda bersyukur kepada Allah. Maka Allah kata wadkhulul baba sujadan. Bila masuk tunduk dan cakap apa dia? Hittatun, hittatun, hatata, hittah. Dengan makna, ighfir lana dhunubana, ighfir lana dhunubana. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa kami. Tiba-tiba Bani Israel, benda tu senang gila kau tahu tak? Tapi dah perangai haram ni. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum. Lalu Bani Israel buat perangai. Kita tak nak masuk style rukuk, kita nak masuk style kita orang sendiri. Macam mana? Opagana style. Gitu. Dia masuk macam mana? Dia mengesut gini. Gini. Macam kau duduk ni, dia mengesut. Menganjing, kau tahu tak? Menganjing. Lepas tu Allah kata apa? Sebut perkataan hittatun. Dia orang tambah satu huruf nun. Hintatun, hintatun. Ubah satu huruf. Kaping, kau tahu tak? Quran berani kau ubah satu huruf. Berani nak kapi. Jangan main-main. Dia tukar satu huruf. Dia bukan tukar, dia tambah. Daripada hittah, dia tambah hintah. Hintah mana apa? Gandum. 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 Daripada perkataan hittah dengan mana ighfir lana, ampunkan kami, dosa kami, ampunkan dosa kami, dia tukar kepada perkataan gandum. Gandum. Menterkedara je fikir diorang ni. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Maka Allah Ta'ala turunkan bala kepada Bani Israel pada hari itu dengan diturunkan wabak penyakit taun, 40,000 orang mati. Barulah Bani Israel boleh masuk ke Palestin dan mereka diperintah oleh Nabi Yusha bin Nun. Baiklah Bani Israel. Lepas tu Nabi Yusha meninggal, diganti oleh Nabi Hizqil. Nabi Hizqil meninggal, ganti Nabi Irmia, Sya'ya dan sebagainya. Tapi Bani Israel ni, diorang punya perangai, dia akan jadi baik, lepas tu buat perangai jahat. Dia tak puas hati dengan Nabi, dia bunuh. Dia bunuh Nabi Irmia. Dia bunuh Nabi Sya'ya. Dia bunuh Nabi Zakaria. Dia bunuh Nabi Yahya. Yang last kali, dia cuba nak bunuh Nabi Isa alaihi salam. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diorang cuba nak bunuh beberapa kali. Last kali kalau tuan-tuan ingat, seorang perempuan Yahudi bagi kan kambing golek yang dihidangkan kepada Nabi dan para sahabat dan dilomor dengan apa? Dengan racun. Dan perempuan ditanya dekat para sahabat, kawasan mana yang paling Nabi suka? Nabi suka bahagian tangan kambing, zira' yang paling depan. Maka Yahudi ni dia letak racun paling banyak kawasan tu untuk bunuh Nabi SAW. Inilah perangai Yahudi laknatullah. Tuan-tuan semua, sehinggalah berlakulah apa yang berlaku. Ceritanya panjang. Sampailah tahun 1948 kan. Puak-puak Yahudi ni mula menguasai bumi Palestin. Asalnya, diorang dah tak ada hak dah. Sebab apa? Yang berhak bumi Palestin ni ialah Ardul Anbiya, Ardul Rasul, Ardul Mu'minin. Bumi orang beriman, bumi orang Islam. Kalau kau kafir, kau mana ada hak? Ada tengok satu wawancara dekat YouTube. Wawancara dengan seorang Khakhamil Yahud. Khakham ini padri besar Yahudi, ulama besar Yahudi. Jadi ortodok gila. Dia cerita panjang, dia kata apa? Dalam pemahaman kami, dalam Old Testament, perjanjian lama kata, Allah tak izinkan Bani Israel mempunyai tanah air sendiri. Dengan sebab kemungkaran, maksiat dan mereka dilaknat. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dua-dua Nabi ni laknat diorang. Tak campur dengan laknat Allah lagi.
Dengan sebab itulah dia kata kami orang-orang Yahudi Bani Israel ini takkan boleh ada tanah air sendiri, bahkan kami boleh hidup dengan menumpang saja. Menumpang kan Yahudi kan bersepah dekat Amerika, dekat Rusia dulu, kan dekat Jerman, dekat Pulau Pinang pun ada. Kau tahu bapak jauh dia pergi, Penang dia pergi. Kan? Rata-rata masa tu dia tak ada tanah air lagi. Apa kata Khakhamil Yahud, ulama Yahudi ni kata, bila Allah dah cakap macam tu, Bani Israel Yahudi takkan boleh ada tanah air sendiri, dan apabila mereka cuba nak ambil Palestin, maknanya apa? Mereka mengundang laknat Allah. Yahudi tu kata. Panjanglah dialog tu. Last sekali dia kata apa? Bila apa nama moderator tanya dekat Khakham Yahudi ni, apakah harapan tuan? Dia kata harapan saya nak lihat supaya dipadamkan peta Israel daripada muka bumi ini. Itu harapan dia. Waktu kalau tuan tengok demonstrasi yang berlaku sekarang ni kan, antara yang turun demonstrasi itu ialah Yahudi Ortodok yang pesen topi besar-besar tu kan, yang ada sayap berpanjang tu. Diorang ni demonstrasi siap pijak bendera Israel, bakar bendera Israel dan siap takbir lagi. Kau jangan main. Tempat kita ada tempat tak boleh takbir. Itu yang kelakar tu lebih Yahudi pada Yahudi. Tuan-tuan semua, itulah realitinya. Jadi sebelum saya bertukar jadi incredible haq, baik saya berdiri dulu. Wallahu alam. Alhamdulillah, berhenti juga. Baik, itu pun sebenarnya panjang lagi tu. Tak apa, kita akan insyaAllah kejap lagi mungkin boleh sambung dengan soalan yang selepas inilah. Baik, saya nak pergi kepada Al-Fadhil Ustaz Said Abdul Qadir. Sejak operasi Taufan Al-Aqsa bermula, jumlah korban rakyat Palestin ini telah melebihi, kalau ikutkan yang 10 jam yang lalu lah, 14,128 orang. Ratusan mungkin masih terperangkap di celah-celah rebuhan bangunan, tidak diketahui hidup ataupun mati. Lebih separuh unit perumahan di Gaza telah rosak atau hancur menyembah bumi akibat dibedil. Ribuan ditahan oleh Israel Occupation Forces (IOF) dan terperuk dalam penjara. Ratusan ribu kini menjadi pelarian. Kita hanya ada dua pilihan dalam berhadapan dengan krisis kemanusiaan ini. Sama ada menjadi pemerhati yang pasif atau berperanan aktif dalam menghentikan kezaliman yang sedang berlaku. Baik, serangan pada 7 hari bulan Oktober yang lalu tu digambarkan oleh masyarakat dunia adalah dimulakan oleh pejuang-pejuang Hamas. Apa respon Al-Fadhil Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. قال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Firdaus selaku moderator kita pada malam ini. Tuan-tuan 4 hari 4 malam beliau sediakan teks beliau, tuan-tuan kena hargai sangat-sangat. Jadi apa namanya ni, risau juga tuan-tuan kalau tuan-tuan tengok dia punya teks, tuan-tuan siap ada color-color lagi tau. Kalau orang punya tesis kat universiti tu. Yang dimuliakan Cik Samad dan juga Datuk Dr. Wahab serta seluruh pengurusan kanan Inggeris, muslimin dan muslimat dirahmati kasih Allah, tak dilupakan tentu sekali guru kita Fadil Ustaz Nazmi Karim. Tuan-tuan, Ustaz Nazmi ni maintain tuan-tuan daripada dulu sampai sekarang muda lagi. Kan? Cara kuliah tu pun cara orang muda tu kan, dengar tu kan. Dia memang macam kalau kita tak tahu dia yang kuliah tu, kita ingat budak muda benda lah bercakap dengan. Memang sampai sekarang pun muda tu kan. Uban saya lagi banyak daripada dia. Saya nak ceritanya maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya dia lagi tua daripada saya tau. Itu ya pengajarannya.
Ustaz Azmi guru saya. Jadi tak boleh nak lebih-lebih sangat kan durhaka pula lah. Waktu kita kat Mesir tuan-tuan, Ustaz Azmi ni beliau banyak mengajar. Kita ni adik-adik kan, ni tengok abang-abang ni. Jadi beliau antara yang mengajar. Jadi kita banyak ikut kelas beliau dan daripada dulu sampai sekarang sama lah cara beliau mengajar tu macam tu lah kan. Dan tu yang saya kata masih maintain muda tu. Tuan-tuan bayang 20 tahun lepas beliau mengajar kat Mesir tu, sekarang macam ni lah, sama lah. Tak ada beza. Kalau orang lain kadang ada beza. Dulu lain, sekarang lain kan. Ada orang daripada dulu tua sikit, sekarang muda lagi. Dan ada orang makin muda, ada yang muda makin tua. Tuan-tuan, tadi kan saya nak tambah sikit lah. Ini yang jadi forum tak jadi panjang tuan-tuan. Jadi jangan pelik. Sebab bila panel orang, kita bila dengar je apa Ustaz Nazmi cakap tu kan, dalam kepala tu fikir macam-macam kan. Jadi teringat pada sejarah tu. Tuan-tuan, tadi kan kalau kita perhatikan, sebab ada orang dia masih lagi claim apa tahu, dia masih lagi kata, kalau ikut cerita Ustaz Nazmi tu, maknanya macam betul lah tu, macam orang Yahudi tu tanah dia lah. Walaupun kita kata tadi dia orang dah apa melawan Allah Taala dan bunuh para nabi dan sebagainya kan, dan dilaknat oleh nabi-nabi mereka sendiri. Tapi mungkin ada yang kata, itu kita kata. Contohlah mungkin akan kata gitu. Lagi-lagi kan tuan-tuan, Ustaz Nazmi banyak baca tadi ayat Quran tuan-tuan. Yelah sebab tuan-tuan semua Islam, ada Yahudi sini. Tak ada kan, wujud tak ada. Tuan-tuan semua Islam. Jadi Ustaz Nazmi baca Quran lah. Dan kita semua beriman dan wajib beriman pada Al-Quran. Kan? Tetapi dia orang pula, side dia orang kan, dia orang tak boleh terima. Dan dia orang tak boleh percaya benda ni. Bagi dia orang, ini tanah dia orang. Dan sedikit sebanyak sejarah tadi macam, maknanya betul lah tanah dia orang. Maknanya orang Islam dah datang ambil tempat dia orang. Soalannya macam tu. Dan ada orang Islam Malaysia percaya benda ni. Sampailah kepada soalan Ustaz Firdaus tadi, bila berlakunya apa yang berlaku bulan lepas tu sampai sekarang, jadi dia orang kata memang itu tanah orang Yahudi. Jadi kenapa pula apa Hamas ni nak pergi serang pula? Sampai pagi tadi pun saya ditanya soalan, dia kata Ustaz, Hamas ni memang melampau ganas ke? Kenapa kata gitu? Dia kata sebab banyak sangat orang kata tak boleh nak sebut nama Hamas. Saya masuk TV tadi pagi tadi, saya pakai saya punya shawl ni ada logo Hamas. Saya pun tak perasan sebenarnya isi punya. Saya pakai kereta dia tadi, jadi saya dia punya saya ambil je lah kan. Lepas tu bila dah duduk kat situ, penolong penerbit datang kat saya, Ustaz, boleh tukar tak shawl tu? Kenapa? Ada logo Hamas. Dia kata apa masalah Dia kata Ustaz, kami beli 30 helai, semua kami tak boleh pakai kata. Pengurusan atas kata tak boleh kan? Jadi terpaksa tukar kata. Kami bawa pergi masjid. Bawa TV tak boleh? Tak boleh kan? Asal ada logo Hamas tak boleh. Lepas tu ada seorang penceramah pagi tadi dia bagi tahu, dia kata dia pergi kuliah dekat satu masjid. Masjid tu kata bagi tahu pada dia, Ustaz nak kuliah boleh, tapi jangan sekali-kali sebut perkataan Hamas. Sebut Hamas pun tak boleh. Dan di Selangor pun tuan-tuan, dalam apa dipanggil apa tu demo tu, himpunan solidariti tu kan, lepas solat Jumaat tu, lepas solat Jumaat, antara dia punya pekeliling dia tidak dibenarkan menyebut perkataan Hamas. Tak boleh, sebut pun tak boleh tuan-tuan. Sebut perkataan Hamas pun tak boleh. Dia jadi macam allergic sangat. Ini kumpulan penganas. Sebab apa dia panggil kumpulan penganas? Dia orang yang serang. Dia jadi macam tu. Kan, jadi fahamnya macam tu. Jadi sampai pagi tadi pun saya masih ditanya soalan lebih kurang macam tu lah. Hamas ni betul ke penganas Ustaz? Kalau bukan penganas, kenapa dia orang semua kata tak boleh sebut? Kan? Allergic sangat, takut sangat dengan perkataan tu. Okey. So, dibalik pada tadi yang kita sebut sejarah tadi. Tadi kan sebut Nabi Ibrahim datang daripada atas, datang daripada arah Turki. Atas bukan atas langit belah Turki, belah sempadan Iraq tu kan. So, Nabi Ibrahim turun ke bawah. Kalau ikut, saya cerita ni ikut sejarah Yahudi pula Tadi Ustaz Nazmi cerita dari segi Quran kan. Dan saya beriman dengan Quran, tuan-tuan jangan risau saya kata ikut sejarah Yahudi pula ikut Al-Ahdul Qadim. Dalam Old Testament tulis lengkap cerita tentang perjalanan dia orang. Dia cerita Nabi Ibrahim pergi ke ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis waktu tu yang duduk adalah orang Kanaan tadi Kanaan ni siapa dia? Orang Arab Purba, sebagai Arab Purba. So waktu Nabi Ibrahim sampai tu, dia kata Nabi Ibrahim sampai dengan Siti Sarah. Kan? Siti Sarah bukan yang meninggal tu artis tu. Dia
Siti Sarah. Okay. Sarah ni isteri Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim masuk ke Baitul Maqdis tu kalau ikut Old Testament umur baginda waktu tu 70 tahun lah. Bukan orang muda dia lah, 70 tahun. Okay. Masuk ke situ, duduk di situ sebagai pendatang lah, orang luar. Datang ke sana. Dan duduk berdua tak ada anak. Sampailah umur 100 tahun. Umur 100 tahun, barulah dapat anak Nabi Ishaq. Nabi Ishaq. Okey. Dan waktu Siti Sarah meninggal dunia, disebutkan dalam Old Testament, Nabi Ibrahim terpaksa merayu, minta tanah untuk dikuburkan Siti Sarah. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya Nabi Ibrahim tak ada tanah langsung kat Palestin. Sampai kubur pun terpaksa minta tolong orang tempatan. Boleh tak nakkan tanah untuk dikuburkan Sarah. Okey, lepas tu dah kahwin dengan lepas tu dah kalau ikut Yahudi dia tak kata kahwin dengan Siti Hajar dia kata hamba kan. Dia kata hamba. Tak apalah cerita tu. Lepas tu Nabi Ibrahim meninggal dunia lebih kurang umurnya 170 tahun. Okey. Dan Nabi Ishaq meninggal dunia lepas daripada tu Nabi Ishaq dah dapat anak juga. Waktu Nabi Ishaq meninggal, dengan ada Nabi Yaqub kan. Nabi Ishaq meninggal dunia juga dalam keadaan baginda tak ada tanah. Maknanya Baitul Maqdis tu masih lagi belum ada tanah diorang. Sampai kepada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub kan kita tahu berhijrah ke Mesir. Cerita Ustaz Nazmi tadi. So waktu berhijrah ke Mesir, dalam kitab mereka Old Testament mengatakan yang berpindah tu sampai 70 orang. 70 keluarga Nabi Yaqub. Keluarga Nabi Yaqub ni 70 orang. Maksudnya 12 orang anak tu dah tolak seorang Nabi Yusuf. Ada dekat Mesir, 11 orang. Campur lagi dengan anak-anak perempuan, cucu semua, 70 orang. So pindah ke Mesir. Diorang pindah ke Mesir. Tempoh diorang berada dekat Palestin tu, daripada Nabi Ibrahim masuk, sampailah Nabi Yaqub keluar, kan, berpindah ke Mesir itu, tempohnya lebih kurang berapa lama? Lebih kurang hanyalah 230 tahun saja. 230 tahun. Itu tempoh dia. Okey, tak apa. Dah duduk kat Mesir. Dalam Old Testament kata dia orang duduk kat Mesir selama berapa lama? 430 tahun. 430. Sampai yang cerita Nabi Musa tadi. Sampai cerita Nabi Musa, sampai yang dekat Sinai tu. Sampai ke Sinai tu 430. So 430 campur 230. Lepas daripada tu diorang duduk pula dekat diorang sesat tu tadi kan kata sesat tu selama 40 tahun pula. So total semua sekali 700 tahun daripada Nabi Ibrahim masuk ke Palestin sampailah diorang nak masuk semula ke Palestin tu. Dan sepanjang-panjang tu diorang tak ada tanah dekat Palestin. Diorang tak ada tanah kat Palestin. Diorang bukan ada hak langsung dekat tanah Palestin tu. Palestin tak ada lah zaman tu, maknanya Baitul Maqdis Baitul Maqdis tu tak ada. Diorang tak ada tanah dekat Baitul Maqdis. Tak pernah ada 1 inci tanah pun dekat itu. Ini ikut Old Testament. Okay. Jadi maknanya ikut sejarah diorang pun, diorang tak ada tanah kat situ. Habis yang mula sekali ada tanah, bila? Dekat situ. Apabila diorang masuk tadi, Nabi Yusha masuk. Dan waktu Nabi Yusha masuk pun, diorang tak bina kerajaan lagi. Dia tak ada kerajaan. Dia ada yang dipanggil sebagai Qudah. Ada ketua-ketua kampung lah. Kalau kita istilah Qudah ni hakim. Tapi maksudnya dia ada kampung ni kau ambil. Kampung ni kau ambil. Ikut keturunan Bani Israel yang ada. So dia orang ada kampung-kampung. Sampailah bila? Sampailah ada satu pemerintah mereka, raja mereka namanya Shaul. Lepas tu Nabi Daud dan juga lepas tu Nabi Sulaiman. So 3 orang ini saja pernah menjadi raja dekat bumi Palestin tu. Bumi Al-Aqsa tu lah secara keseluruhan ni. Berapa lama diorang jadi raja? Tak sampai 100 tahun. 3 orang ni tak sampai 100 tahun. Okey. Jadi kalau kita ikut sejarah diorang, tiba-tiba diorang claim tanah tu tanah diorang, kan pelik itu namanya. Diorang datang, penduduk asal dah ada. Diorang pula tak pernah ada tanah kat situ. Sampailah berapa lama? Lebih kurang tak sampai 100 tahun pun diorang perintah dekat kawasan tersebut yang diorang jadi raja. Tak sampai 100 tahun punya cerita,
Tiba-tiba dia orang kata tanah tu tanah dia orang. Ni apa cerita? Portugis duduk datang ke tempat kita lama lagi tau. Belanda datang lama lagi. Tak pernah pula lah tiba-tiba Portugis datang pada hari ni, datang balik ke Tanah Melayu kan. Ini Melaka ni tempat kami. So, kan? Jadi bagi pada kami. Sebab apa? Dulu kami pernah perintah sini. Tak pernah pula lah. Kalau ada pun kena gelak je lah. Kecuali seorang je. Kalau Cristiano Ronaldo yang cakap. Mungkin ada lah peminat dia. Lain daripada tu. Mana ada? Ni moyang kami dulu datang sini. Tak pernah dan takkan berlaku benda tu. Tuan-tuan. Okey, itu yang pertama. Kemudian kenapa dia orang kata dia orang punya? Sebab dalam kitab Taurat ada sebut bahawasanya tanah ini, tanah Baitul Maqdis itu diwarisi oleh keturunan Nabi Ibrahim. Memang dalam Taurat sebut. Jadi dia orang kata, ini kitab kami yang bagi tahu Baitul Maqdis kami punya. Itu yang dia orang kata dia orang punya. Dia orang gunakan kitab tu, walaupun tadi Ustaz sebut dia punya apa nama tu? Padri besar dia tu. Syekhul Azhar dia lagi nanya. Dia punya apa dia panggil tu? Khakham tu. Padri besar dia tu kata tak ada tanah Israel apa semua kan? Tak boleh buat negara Israel. Tapi diorang gunakan kitab dia orang juga. Diorang ni senang ceritanya, diorang ni siapa dia? Daripada Zionis lah. Theodor Herzl tu sendiri, dia manipulate kitab dia orang untuk kata kitab kita sendiri yang mengatakan ini tanah kita. Dan kitab dia orang sebut apa? Keturunan Nabi Ibrahim. Tanah ini diwarisi oleh keturunan Nabi Ibrahim. Itu yang kita jawab senang je. Keturunan Nabi Ibrahim bukan Bani Israel je. Kan? Sebab Nabi Ismail pun keturunan Nabi Ibrahim juga. Simple je. Walaupun dalam Islam tak kira macam tu. Dalam Islam maksud diwarisi oleh keturunan Nabi Ibrahim tu maksudnya diwarisi oleh mereka yang terus beriman sama seperti imannya Nabi Ibrahim. Tapi tak apalah, kata ambil cara dia orang pun keturunan tu biologi, tetap Nabi Ismail adalah keturunan Nabi Ibrahim. Banyak kali pula sebut dalam Taurat tu. Bukannya sekali dua. Disebutkan bahawasanya Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim. Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim. Maknanya dia orang pun setuju kata Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim. Paling kurang 12 kali sebut dalam Taurat Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim. Habis tu? Kenapa kau kata keturunan korang je boleh? Apa dia orang jawab? Dia orang kata Nabi Ismail anak kepada hamba. Nabi Ishak anak pada mak yang merdeka. Jadi kita jawab balik. Banyak cantik kau. Kau kata tadi anak Nabi Ibrahim. Kau tak kira lah mak dia siapa pun. Yang penting keturunan Nabi Ibrahim. Okey, tak apa lagi. Lepas tu jawab lagi. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaakob. Bila Nabi Yaakob, tadi Ustaz sebut 4 orang isteri. Nabi Yaakob. Kalau dalam kitab dia orang sebut, dalam Old Testament sebut, Nabi Yaakob ada 2 orang isteri dan 2 orang hamba. 2 orang isteri dan 2 orang hamba yang datangkan 12 anak tu. So 12 tu 6 daripada 2 orang isteri dan 6 daripada 2 orang hamba. Jadikan 12 tu. Dan dia orang pula claim 12-12 ni semuanya Israel. Semuanya anak-anak Israel, Bani Israel. Tak pula kata 6 ajalah, bukan 12. Sebab 6 je mak mereka, lagi 6 maknya hamba. Tak pula kata gitu. Kita pergi jauh lagi sejarah, pergi pada Nabi Daud contohnya. Nabi Daud lagi ramai hamba yang ada anak. Nabi Sulaiman lagi ramai lagi. Nabi Sulaiman dikatakan hambanya berapa Ustaz? 700 kan? 700 hamba. Dan anak ramai kan? Itu menunjukkan apa dia? Menunjukkan bahawasanya dia orang saja je. Nak bila side dia orang je, dia kata okey, hamba tak boleh. Sekali bila dia orang boleh aje mak hamba pun. Kan? Okey, sampai pada Nabi Sulaiman. Kenapa kita kata sampai Nabi Sulaiman je? Kenapa tak kata sampai sekarang? Sebab lepas Nabi Sulaiman, anak-anak Nabi Sulaiman dia berpecah balik. Dia sampai Nabi Sulaiman anak ramai. So sampai kepada anak Nabi Sulaiman, dia orang berpecah balik. Masing-masing jaga kampung masing-masing pula. Dia orang dah tak ada kerajaan dah. Dan dia orang pecah balik. Memang anak-anak Nabi Sulaiman ni dia orang bergaduh balik. Dia orang lawan satu sama lain. Jadi dia orang akhirnya, okay, kau ambil kampung kau, aku ambil kampung aku. Dia berpecah, sampailah Babylon datang. Babylon datang balik dan berlakunya peperangan dan menghancurkan keseluruhannya. So, bila Babylon datang, dia orang datang tu arah dah, dia orang ramai yang kena bunuh, waktu tu dia orang pun bertibaran. Itu asalnya. Dan sampailah lepas Babylon pun bukannya terus Islam datang. Kan Islam datang lepas Rom yang pegang. So tentera Islam pun kalahkan tentera Rom, bukannya Babylon pun lagi tentera Rom.
So bila tentera Rom pula dikalahkan, barulah itu pun penjajah Rom ni jahat juga. Zalim, maka Islam datang buka tanah tersebut. Okey, itu asal sejarahnya. Jadi kalau dia orang kata tanah ni dia orang punya, memang tak boleh langsung, memang tak valid langsung. Dan kalau dia orang nak kata tanah yang dia orang duduk adalah tanah dia orang, baik dia orang claim Mesir. Mesir dia orang duduk lama lagi, 430 tahun. Tak pula claim. Kan? Tiba-tiba yang Palestin yang dia orang nak. Okey. Lepas tu kalau kita perhatikan kan, kalau kita tengok balik sejarahnya, sampailah kepada tahun yang Theodor Herzl ni dia buat Zionis tu tahun 1897. 1897. Theodor Herzl ni siapa dia? Theodor Herzl ni kan dia wartawan, dia politician sebenarnya. Dia ni bukan orang beragama pun. Kalau istilah mudanya sekarang ni, maknanya sekular gila lah, tak semayang, tak apa langsung. Tapi dia pandai manipulate. Dia kata ini kalau kita guna agama ni, sebab dia tahu dah orang Yahudi ni, Nabi-Nabi ramai. So diorang punya DNA lah kita kata, diorang memang suka percaya kepada benda gaib. Memang orang Yahudi ni memang macam tu. Jadi kalau digunakan agama, memang diorang sangat taat dan patuh. Senang nak pengaruh orang Yahudi ni. Macam orang kita pun dengan sebagian, tapi Yahudi lagi dahsyat. Kita pun kalau nak sesatkan orang, guna agama senang. Tunggang agama kan, memang senang. Betul. Kan? Kita bukan kata dia, tapi banyak orang yang tunggang agama ni orang yang dia tak nak agama pun. Kan? Dia tak nak agama, dia jual agama sekejap. Konsert Coldplay pun boleh. Sebab apa? Sokong Palestin. Tu tunggang agama juga lah tu nama dia. Faham ke tak? Macam blur je. Ke korang takut nak gelak? Gelak pun takut, bahaya betul lah. Okay. Konsert Coldplay tu kan, kenapa dibenarkan? Kerana mereka menyokong perjuangan Palestin. Okay. So kalaulah orang Theodor Herzl ni dia memang orang yang bijak lah. Kita tak boleh nafikan, dia memang sangat bijak. Dia memang sangat bijak. Dia memang orang yang sangat berstrategi. Strategi dia hebat. Kalau kita baca dia punya apa dia panggil tu, autobiografi dia. Cerita tentang dia punya perjalanan, dia pergi sana, dia pergi sini, dia jumpa orang sana, dia jumpa orang sini dan sebagainya. Sampailah sebelum dia mati kan. Kalau tu kira, oi, dahsyat betul dia ni. Memang bijak betul. Cara dia nak kumpul kawan Yahudi tu. Walaupun padri-padri semua tolak dia waktu tu. Padri Yahudi semua reject. Tapi dia relax. Dia boleh juga berjaya kumpulkan orang Yahudi. Akhirnya wujudlah kumpulan Zionis tu 1897. Apa dia punya perhimpunan dia orang yang pertama. Sampailah 1947 telah diputuskan negara Israel itu wujud. 1948 tertubuhlah negara Haram Israel. Okey. So itu dari segi dia punya sejarah dia. Lepas tu bila dia orang dah tubuhkan pula, dia orang tubuhkan kan di atas tanah orang Palestin. Orang Palestin punya tanah. Jadi caranya macam mana? Ialah perjanjian. Kita pun tahu waktu tu British pegang. So bila British pegang, British suka-suka je lah. Okay, ni kau ambil, ni kau ambil, ni kau ambil. Memang British punya kerja waktu tu. Dia pecah-pecahkan je. Okay, yang ini jadi negara Jordan. Yang ni jadi negara Syria. Yang ni jadi negara Saudi. Yang ni jadi negara ni. Dia macam tu. Memang British dia pecah-pecahkan. So yang ini, okay, yang ini Israel. Sedangkan tanah tu dah memang tanah orang Islam. Tanah tu rumah orang Islam dan sebagainya. Tapi dia kata tak, ini tanah Israel. Dan waktu itulah berlaku makin lama perluasan kuasa diorang. Kan? Diorang pun mula makin lama makin banyak, makin lama makin luas. Dengan alasan mempertahankan diri. Kemudiannya dengan alasan ialah penduduk kita makin ramai. Jadi kita perlukan tanah lagi banyak. Jadi akhirnya dibesarkan lagi. Sampailah setiap kali perang ni bukannya berlaku sekarang aja. Kalau kita perhatikanlah kan, perang yang berlaku daripada sebelum-sebelum ni lagi. Antara perang besar yang berlaku tahun 67 lagi. Diorang mula tahun 48. Tahun 67 dah berlakunya peperangan. Sebab orang Palestin pun tak tahan. Tahun 67 perang. Tahun 73 perang. Tahun 87 berlakunya Intifadah yang pertama. Tahun 87, kemudiannya tahun 2000, tahun 2008, tahun 2012, 2014, 2021, 2 tahun lepas, COVID pun perang juga. Berlaku je terus perang-perang ni. Jadi perang bukan je baru bulan lepas. Kalau kita tengok perang tu hanya berlaku bulan lepas, memang kita kata, oh ini Hamas yang serang dulu. Apa dia soalannya macam dia orang ni, siapa yang cakap Hamas serang dulu ni, dia macam baru bangun daripada tidur je lah. Ataupun dia baru lahir kat dunia ni je lah.
Yang tak payah cerita dah, tak payah cerita jauh lah. 2021 pun dia orang serang. Dia orang bunuh berapa ramai orang Palestin. Dia orang serang, tak habis. Dah lah dia halau rumah kita. Lepas tu dia serang pula, dia bunuh. Kan? Lepas tu bila kita balas balik, kenapa kau serang kami? Soalnya macam tu. Tengok, penganas. Kan? Serang kita orang. Padahal dia orang serang, tak putus-putus, berpuluh-puluh tahun. Lepas tu tiba-tiba orang serang balik je, pengganas betul lah dia orang ni. Ada sedap je serang kami. Seolah-olahnya macam tu lah logik dia orang. Tapi logik inilah yang cuba ditanam dalam pemikiran dunia, khususnya orang yang tak nak baca sejarah. Dan termasuklah anak-anak kita kadang nak uzubillah. Takut kadang budak-budak muda sekarang ni, berapa ramai yang percaya benda-benda ni tau. Budak-budak muda kita, berapa ramai yang percaya Zionis ni memang penganas. Cuba tengok, dia orang pergi serang. Tengok, dia orang ada bom. Tengok Abu Ubaidah tu. Tak sangka dia ada kat Inggeris mana ni. Jadi dia kan pakai tutup je sentiasa kan. Jadi punya buka-buka punya Charlie. Tu tak apa lah. Tak cerita je kan. Dia orang kata penganas kan. Penganas sebab apa? Dia orang suka benda tu. Dia suka nak labelkan sebagai penganas, ulang-ulang banyak kali, dah kali orang percaya. Padahal saya sebut pagi tadi saya kata pada seorang imam tadi saya sebut. Saya kata tahu tak? Hamas ni dia menang dengan cara sah dalam pilihan raya di Gaza. Dia kata, iya ke Ustaz? Dia terkejut. Kata, alah, Gaza tu dia orang perintah dengan menang kat pilihan raya. Dia orang ada politik juga Ustaz? Dia tanya. Kenapa? Yang tak ingat apa? Anda ingat dia orang semua memang semua yang pakai tutup tu bawa apa tu? Apa tu nama tu? Yang tu lah kan. Jadi dia bayangkan Hamas tu itu je. Sedangkan dia orang ni satu gerakan secara keseluruhan untuk rakyat Palestin. Itu je. Saya bukan kata Hamas ni perfect ke tak. Tapi serangan itu bukan yang kita kata itulah dia memulakan serangan. Tak. Dia meneruskan peperangan yang tak pernah berhenti sejak berpuluh-puluh tahun. Cuma biasanya Israel serang dulu sebab dia nak besarkan lagi. Yang kali ini dia orang pula yang lepaskan tembakan yang pertama. Terkejutlah orang Israel pun. Itu je lah. Itu pun sebenarnya dah berlaku apa yang berlaku dekat Baitul Maqdis. Orang cuba buat macam-macam dan sebagainya. Wallahualam. Barakallahu fi wa akhiran. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah jelas penerangan daripada soalan yang diajukan tadi. Baik. Saya nak ajukan kepada Al-Fadhil Ustaz Nazmi pula. Ini mungkin nampak gayanya soalan ni akan jadi panjang lagi. Brigade Al-Qassam adalah sayap kanan harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah. Itu panggil Hamas. Singkatan dia Hamas. Yang digeruni oleh askar dan rejim Israel. Brigade Al-Qassam merupakan pasukan pejuang paling digeruni oleh tentera Israel berikutan kejayaan demi kejayaan yang telah diperolehi sewaktu pertempuran dengan rejim tersebut. Biarpun tidak mempunyai teknologi ketenteraan secanggih tentera Israel. Boleh Al-Fadhil Ustaz menceritakan latar belakang dan sejarah penubuhannya? Pada tafadhal, masykurah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Jazakallahu khairan ila syekhina aidan Syekh Abdul Qadir Al-Jufri atas penambahan tadi daripada Old Testament. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok muka mufti Mesir yang dulu, tengoklah muka Ustaz Abdul Qadir, Syekh Ali Jum'ah, sebijuan muka dia. Google dan Syekh Ali Jum'ah, tengok muka Syekh Abdul Qadir, sama. Wajhuhu kawajhihi. Naam. Okey, Al-Qassam. Al-Qassam ni tuan-tuan diambil sempena nama seorang ulama. Nama beliau Muhammad Izzuddin bin Abdul Qadir Al-Qassam. Beliau lahir di Jabalah ataupun lebih mudahnya di Laziqiyah, utara Syria tahun 1882. Laziqiyah ni tempat lahir ulama ni, tapi yang tak best juga dekat situ juga adalah lahirnya Hafiz Al-Assad, pembunuh terbesar umat Islam kat Syria.
dengan anak dia Bashar al-Assad. Tu kawasan Laziqiyah ni memang terkenal lah. Ini kawasan puak-puak Syiah yang orang kata yang ekstrimnya Syiah di kawasan Laziqiyah. Syekh Abdul Qadir atau Syekh Muhammad Izzuddin bin Abdul Qadir Al-Qassam lahir tahun 1882. Dan beliau merupakan Syekhul Zawiyah Asy-Syadziliyah fi Syamal Suria. Beliau bukan sebarangan. Seorang ulama dan pengamal tariqah. Kita kata tarikat lah, ambil tarikat kan. Tariqah Syadziliyah. Waktu kalau kita baca sejarah kan, boleh kita katakan, ana berani jamin lah, seluruh leader-leader mujahidin kesemuanya pertama confirm akidah mesti betul. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mesti confirm betul. Yang keduanya, diorang ni mesti ada tariqah, ada aurad, ada al-azkar yang diorang amalkan. Kita tengok macam kat tempat kita lah Tanah Melayu. Apa nama filem apa tu? Tok Janggut lah pula. Apa nama? Mak Kilau. Mak Kilau tu orang tariqah, orang yang ada zikir, ada aurad. Jadi dengan amalan zikir itu mereka ada kekuatan berhadapan dengan musuh. Jadi Syekh Izzuddin Al-Qassam ini merupakan guru tariqah Syadziliyah. Kalau kita tengok belakang sikit, macam Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, sama juga seorang sufi tariqi yang ada tariqah, ada zikir. Benda-benda ni yang menguatkan hati mereka untuk berjuang berjihad fi sabilillah. Sultan Muhammad Al-Fatih yang menawan Konstantiniyah pun tok guru dia, tok guru sufi tariq yang ada tariqah, dengan ada zikir yang kuat. Allah Ta'ala takkan beri kemenangan kalau hati kita kosong. Dan tengok juga mujahidin yang lain sebelum daripada Syekh Abdul Qadir ataupun Muhammad Izzuddin Al-Qassam ini. Contoh Omar Al-Mukhtar yang berjihad menentang Perancis di Algeria pun ulama yang bermazhab, kalau kat sana mazhab Maliki dan tariqahnya Syadziliyah. Begitu juga Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna, pengasas Al-Ikhwanul Muslimun, pun ada tariqah. Ana nak bagi kesimpulan apa dia? Orang nak berjuang berjihad ni, dia bukan boleh sembang kari macam aku depan ni. Dia mesti orangnya ada tariqah. Dia ada zikir, dia ada amalan. Untuk apa? Kan Allah kata, فَإِذَا لَقِيتُمُهُمْ فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Bila kamu berhadapan dengan musuh, kau kena tetapkan pendirian dan kau kena banyak berzikir pada Allah. Dan zikrullah ni, bukan boleh kau buat-buat hari ni kau start, besok kau pergi perang. Mana boleh? Kau kena beramal bertahun-tahun untuk zikir itu menjadi darah daging. Sebab tu bila kita berada di akhir zaman nanti tuan-tuan, bila Dajjal keluar besok, makanan tak ada. Maka para sahabat kata, apakah makanan orang Islam ketika itu? Nabi kata apa? Zikrullah. Yajri majra ta'am. Kan bila Dajjal keluar, makanan tak ada, orang yang nak makanan Dajjal kena kufur dulu. Habis orang Islam nak makan macam mana? Zikrullah. Dia baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nabi kata yajri majra ta'am. Dia akan mengenyangkan orang tu. Dan ulama-ulama di Syria yang anda dengar lah, bila berlaku perang kat Syria ni, diorang rasa yang diorang ni berada dah di akhir zaman. Ada pelajar kita cerita, dia perhati guru dia setiap kali dia makan. Satu suap makan dia makan, dia berhenti, dia akan berzikir. Satu suap makan, dia berhenti, dia berzikir. Sebagai apa? Praktik untuk berhadapan dengan fitnah yang lebih teruk lagi. Tuan-tuan bayang, dalam keadaan teruk macam tu kita di akhir zaman, kita sempat lagi panggil Coldplay datang. Memang kena memang kena Memang celaka ada orang ni kau cakap. Sebab tu Nabi kata dalam hadis, kan, orang yang akan paling ramai pengikut Dajjal ni merupakan golongan orang artis yang suka hiburan ni. Kita bukan kata hiburan tu salah, tapi kalau ada confirm kumpulan tu sokong LGBT, mana boleh? Kan? Nabi dah sebut dah, man kathara sawada qaumin fahuwa minhum. Kau meramaikan kumpulan tu, kau termasuk sekali dengan diorang. Lepas tu bagi alasan dia sokong Palestin. Oh kalau macam tu Tokey. Contoh aku bagi mudah Tokey judi. Bagi dekat kita. Ustaz Awad Mahat kan? Mana Awad Mahat? Ni kita di masyarakat Magnum bla bla bla. Bagi 40 juta. Semoga dia berkati. Kalau tak kau berjambul berkati. Itu judi kau tahu tak? Tuan-tuan kalau tengok zaman jahiliah zaman Nabi SAW, sebelum Nabi menjadi Nabi, ketika diorang buat pembinaan Kaabah yang baru, Hadmul Kaabah. Kaabah dah rosak, dia nak bina Kaabah. Orang Quraisy zaman jahiliah, masa tu Nabi umur 35, belum jadi Nabi lagi. Diorang dah buat keputusan
kita tak boleh bina Kaabah kecuali dengan sumber yang halal saja. Reti pula halal tu. Kau faham tak aku ni? Zaman tu mana ada halal haram lagi, tahu tak? Quran tak turun lagi. Tak ada. Tapi diorang ada, orang panggil apa? Diorang tahu, apa kata, jiwa diorang tahu duit berniaga gini halal. Dan tak terima riba, tak boleh dia kata. Lepas tu duit daripada punca zina tak boleh. Arak tak boleh. Reti diorang reti. Benda ni benda yang tak elok. Maka jangan digunakan untuk buat Kaabah. Zaman jahiliah reti. Tiba-tiba kita mudah-mudah aja. Oh, dia kena kau sokong Palestin, boleh buat konsert. Banyak handsome ke kau? Macam aku cakap tadi lah. Kalau macam Tokyo judi bagi duit buat masjid, kau buat masjid juga. Kau tahu duit apa tu? Ini dia panggil apa? Liberal. Ada faham? Tak faham lagi? Sabar je. Kau ni apa sejuk sangat ni? Aku lupa. Inggeris sejuk ah. Okey, tuan-tuan semua. Itulah. Dia orang saja bagi sejuk, kau tahu tak? Dia kalau bagi panas, okey. Tuan-tuan semua, balik ke cerita kita. Jadi, semua para mujahidin yang nak pergi berjihad, mesti ada zikrullah tu. Itu penting sangat. Hatta Anas sendiri pun pernah ambil tariqah kejap. Lepas tu berhenti. Nampak kaya kena cari balik. Ustaz Abdul Qadir ada pun. Ada. Cuma dia tak buat tasbih. Mesti dia buat tasbih ni. Ini malah dia tawaduk sikit. Cuma nak cari Syaziliyah lah. Sebab anda tengok ramai para mujahidin ni tariqahnya Syaziliyah. Dia banyak tariqah ni. Cuma biarlah kita nak ambil tu, pastikan guru yang betul dan sebagainya. Kita di akhir zaman ni masalahnya kan juga. Orang ambil tarikat tapi tak nak berjuang. Kok mana kau? Kan? Ulama dulu ambil tarikat, berjuang, berjihad, turun bersama masyarakat. Kau ambil tarikat, tak berjuang. Tu bukan tarikat, tu terikat orang panggil. Dia tak betul. Tuan-tuan semua, Syekh Muhammad Izzuddin bin Abdul Qadir Al-Qassam ini merupakan seorang guru, ulama, belajar di Al-Azhar tahun 1896. Macam tadilah Ustaz kata 1897 ditubuhkan pergerakan Zionis. Kan, ditubuhkan Zionis. Zion itu diambil daripada perkataan Zion yang dikata banyak disebut dalam kitab Taurat, dan Zion ini nama sebuah bukit dekat Palestin. Dia panggil Bukit Zion. Orang Arab panggil Jabal Sahyun. Kenapa bukit tu diambil nama Zion? Diorang dakwa, diorang claim bahawasanya di bukit itulah Nabi Allah Daud membina kerajaan pertama Bani Israel. Ada orang macam tu, manjang dia. Dia kalau nak kata dia bagus, dia akan guna para Nabi dan Rasul, nama Nabi Rasul. Tapi perangai dia orang, kau pun tahu macam mana. Okey tuan-tuan. Kemudian beliau pertama kali berjihad di Syria pada tahun 1920. Apabila Syria masa tu dijajah oleh pendatang daripada Perancis, dan beliau bersama dengan para mujahidin berjihad menentang Perancis pada tahun 1920 dalam peperangan Ma'rakatu Maysalun. Maysalun ni pinggiran kota Damsyik. Perang. Akhirnya beliau diburu oleh British, oleh Perancis, dan masa tu juga dia dapat maklumat yang orang-orang Yahudi dah mula membanjiri Palestin. Dua-dua ni bahaya. Perancis pun bahaya, British pun bahaya, Yahudi pun bahaya. Tapi dia tahu Yahudi lagi bahaya. Kan? Maka Syekh Muhammad Izzuddin bin Abdul Qadir Al-Qassam dengan pengikut dia berpindah ke Haifa, Palestin untuk berjihad. Yang anda baca cerita dia kan, dia ni orang tak ada harta, tahu tak? Ada baru ni jumpa orang Gaza, dia kata orang Palestin pada tahun 1920-an, 1930-an, diorang tak erti nak guna senjata. Yang mengajar diorang guna senjata Syekh Izzuddin Al-Qassam. Dialah tok guru yang mengajar orang Palestin guna senjata. Bayangkan peranan ulama' lu macam mana. Hebatnya ulama' ni. Bukan calang-calang. Kan? Orang kata, ingat ulama' ni cak ayam ke? Tak. Hebat. Dan Syekh Izzuddin Al-Qassam, dia beli senjata pakai duit mana? Dia bukan ada duit. Dia jual rumah dia, beli senjata untuk berjihad. Tu hebat. Kita pada hari ini negara Arab, bukan orang kata nak beli senjata, semua benda dia boleh beli. Kaya gila dengan minyak aja, dengan apa semua. Tapi bila berlaku apa yang berlaku dekat Palestin, semua buat pekak badak. Macam tak ada iman diorang ni. Macam tak ada iman. Teruk melampau. Saudinya, Bahrainnya, Emiratnya, semua tu macam tu kata tadi, geram tengok puak ni.
Bila saya kenal kedua orang tinggal Nabi itu kan, Nabi kata yushiku an tada'a alaikumul al-akalah al-umamu kama tada'a al-aklatu ala qas'atiha. Nabi kata umat aku ni nanti tak lama lagi akan diratah-ratah oleh umat-umat manusia. Maka sahabat tanya, awamin kilatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Kenapa kami diratah ya Rasulullah? Awamin kilatin nahnu yawma idzin? Adakah dengan sebab bilangan umat kau sedikit ketika itu ya Rasulullah? La, innakum kathir walakinnakum ghusa ka ghusa isail. Nabi kata, bilangan korang ramai tapi korang tak ada harga. Korang ni macam apa? Macam ghusa isail. Ghusa ni buih. Tapi atas buih tu ada lapisan yang warna kuning berkeladak tu, kau tahu tak? Itu ghusa isail, Nabi kata. Dalam buih. Buih, kau tahu buih? Kau tahu buih kan? Pih meletup. Dalam buih, atas tu pula yang kuning berkeladak, tak ada harga, Nabi kata. La ilaha illallah. Setengah ulama hadis kata, kalau kau nak tahu apa makna rosak, kau tengok buih yang berkumpul dekat pantai yang warna kuning berkeladak tu. Itulah rosak usail. Ramai, banyak, tapi tak ada manfaat. Maka Nabi kata apa? Wala yanzi'annallaha min qulubi aduikum al-mahabata. Jazakallahu khair. Wa Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi ad-dhammatul dhahir ala akhirih. Khatamat ba'i. Jazakallahu khairan. Demi sesungguhnya Nabi kata, Allah Taala akan tarik rasa respect, rasa hormat orang kafir daripada hati mereka. Orang kafir tak takut pada orang Islam. Kau punya ramai berbilion, Yahudi ada berapa ekor je, dia boleh sound negara Arab. Dia kata orang pemimpin Arab tak ada pilihan kecuali diam, dia kata. Dan tengok apa yang kami lakukan kepada Hamas. Arab diam. Paling-paling pun syarat. Oh, I see. Kau sepak pun kau baru tahu. Itulah kerja diorang. Mengambilkan boreh. Maka Nabi kata, Allah telah tarik rasa takut daripada hati musuh kamu. وَلَكْذِفَنَّاللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ. Itu yang paling ngeri. Dan sebaliknya Allah campakkan rasa al-wahn dalam hati kamu. Maka sahabat kata, وَمَا الْوَهْنُ ya Rasulullah. Apakah penyakit al-wahnu tu ya Rasulullah? Nabi kata pada hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan takut kematian. Wa hadza ma hadas. Dan ini yang berlaku pada hari ini. Negara Arab besar bagai nak hebat, tak berani. Harap Yaman aja. Walaupun Yaman tu ahlul Yaman adra bi syi'abiha kan. Wa nahnu na'rif ma al-Houthi wa ma ila zalik. Ala kulli hal, diorang ada keberanian. Kan Yaman siap tembak roket, kau tahu tak? Nak pergi ke Palestin, nak ke Tel Aviv tu 2,300 km. Saudi boleh tolong tembak roket tu. Hawa betul Saudi. Kau dah lah tak tembak roket, kau tolong pula tembak roket orang. Biarlah lalu roket tu, apa salahnya? Nak teruk tak teruk Arab pada hari ni. La haula wala quwwata illa billah. Jadi Nabi kata apa? Itu yang berlaku pada hari ni, umat aku tak ada harga. La haula wala quwwata illa billah. Okey tuan-tuan semua. Maka Izzuddin Al-Qassam dengan duit yang ada, beli senjata, dapatlah dalam 34 senapang, pergi perang dekat Palestin. Berjihad. Dan beliau menubuhkan, kita kata, cawangan Al-Ikhwanul Muslimun di Palestin pada tahun 1928. Al-Ikhwanul Muslimun pun sama juga pada tarikh tersebut, yang diasaskan oleh Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna di Mesir. Kemudian dia mula merekrut para mujahidin dan dia tekankan 3 perkara. Yang pertama, akidah, mesti solid akidah. Yang kedua adalah khuturatul Yahud. Yahudi bahaya sangat. Jangan main-main dengan Yahudi ni. Sebab tu dia menjadikan para mujahidin yang bersiap sedia segi fizikal dan akidahnya. Fizikal kau bagus, kefahaman kau pun bagus. Sebab tu orang nak berjihad ni bukan boleh main gedah aja. Dia ada kitabul jihad, dia ada syurutul jihad, dia ada syurutul mujahid, adabul jihad. Kan ada syarat panjang dia. Bukan kau main gedah. Sebab tu Al-Qassam bila dia tangkap, dia kidnap, yang kena kidnap tu, tawanan-tawanan Yahudi tu, dia jaga betul-betul sebagaimana adab yang diajar oleh Rasulullah SAW. Sebab tu tuan-tuan, bila saya cerita pasal persediaan nak berjihad ni, tak tahulah, saya segi peribadi kata, rasa-rasa kita Melayu tak boleh pergi tuan-tuan. Masa Melayu ni dia kuat makan satu. Kerja nak makan. Lepas tu kuat berak. Kan? Mujahidin nak pergi berak. Ada berak. Haji Malaysia berak. 5 minit. Kan? Kau nak pegang menatang apa je, kejap berak. Buang masa tu kau tu tak.
Berak kuat, kencing pun kuat. Kau tahu orang Melayu ni. Dia berak satu hari 5 kali, makan 5 kali, itulah Melayu. Ana adalah sikit pengalaman masa kat Syria kan. Kita pernah pergi hantar bantuan jauh pada kampung-kampung ke kampung. Kita hanya makan 2 kali je. Pagi tu kita sarapan, tak sana ingat-ingat pagi tu kita makan biskut tau, biskut. Kita biasa lah, kita ingat biskut makan ringan je. Rupa sarapan kau. Demam aku. Sarapan biskut. Lepas tu aku kata, ni dah masuk tengah hari tak ada makan pun. Ni dah petang tak makan dah pun. Dah maghrib tak makan pun. Sudah biar betul kau. Lapar gila. Dah malam gelap kita. Sampailah kita masuk satu kampung. Kawasan tu habis dah kena bom. Ada satu tempat yang tak kena bom, gereja. Kita masuk dalam gereja tu. Diorang pun bentang saprah. Dia pun keluarkan roti. Ambil roti. Sapu dengan puri tomato. Puri tomato. Balut. Pening aku nak makan. Aku rela gulung roti makan bodoh gitu je kan. Itulah pengalaman kita makan malam bersama mujahidin. Perang macam mana kita bang? Memang tak dapat nak nolong lah. Sebab tu kalau kita Melayu kalau pergi orang Al-Qasan dapat Malaysia. Catering dia kata. Bagi catering Malaysia. Jihad no Malaysia catering dia kata. Ni kau makan macam malaikat Ya'juj wa Ma'juj. Ana pernah satu malam tu dekat Syria Ustaz. Ana Jizul dengan seorang lagi. Kita orang nak masuk Syria. Masa tu Syria belum lagi. Kerajaan Turki masih sekat. Tapi tak seketat sekarang lah dulu. Nasiblah kalau kau boleh masuk kau ketangkap. Panjang cerita jugalah. Jadi kita orang nak masuk ke border tau. Kita orang sampai dekat Turki. Lebih kurang malam. Dan malam tu juga kita akan diseluduk masuk ke Syria. Tapi nak masuk ke Syria tu boleh ke tidak? Wallahualam. Jadi anak ni dengan mamai dengan pening lalat bawa sampai dengan jet lagnya tidur. Anak tak boleh tidur sebab dengar dia bincang ni. Bincang Ajizul dengan Mimba dah mengeruh dah. Krong. Sekali pukul 2 pagi. Ya Allah Nazmi. Aku bangun. Lawin. Ila Suria. Bangkit tu pergi Syria. Ajizul kata Ustaz nak kencing. Dia kata ni Mimba nak kencing. Dia kata kencing kat Syria. Bapak aku cakap kencing kat Syria. Mau tak ada batu karang untuk tu. Dia ambil beg kargo kita orang je. Rumah tu dekat dengan bukit. Dia suruh kita lari atas bukit. Kita ni dah lah jogging tak pernah. Warm up pun tidak. Kaki tengah krem ni krem. Terus berlari. Memang matilah kau. Aku nak nangis saya tunggu tak. Aku tak ada elok. Telan. Ada seorang tu yang join kita orang dia kata Ustaz Mi baliklah tak payahlah pergi Ustaz Mi. Kau nak sangat ikut aku. Mengada-ngada. Aku dah penakut. Kau bersama 2 kali 5 kan. Jadi nak bagi tahu memang barai lah kalau kita bab fizikal ni tuan-tuan. Okey, saya pendekkan cerita ni. Jadi, Syekh Izzuddin Al-Qassam mula membentuk pasukan mujahidin di Haifa, Palestin. Asalnya 200 orang sehingga sampai 800 orang. Mereka ni, Masya Allah. Sebab itulah tuan-tuan baca sejarah peranan Al-Ikhwanul Muslimun dalam peperangan di Mesir. Diorang ni berada di saf hadapan. Dia tak macam tentera Mesir yang tentera kerajaan ni. Anda ingat guru anda dekat Syria. Almarhum Syekh Munzir Daqqar. Dia kata apa? Tentera Mesir ni yang masalahnya, dia sebelum nak pergi perang lawan Israel, perang tu apa Ustaz? 70 apa tu? 67 apa tu kan? Dia nak pergi perang tu, dia kena layan lagu Ummu Kletum dulu. Ummu Kletum kau tahu lagu macam mana? Ummu Kletum ni dia panggil apa Melayu kita? Biodata apa? Vida, diva gitu kan. Macam aku nak kata apa lah. Paling power lah kat Mesir ni. Sebab tu dia kata 2 orang ni akan mendiamkan dunia. Kalau dia beraksi 2 orang ni dunia akan terhenti. Siapa yang pertama? Ummu Kletum tu, Ummu Kulsum. Yang kedua Muhammad Ali, boxer tu. Dia kalau dia main boxing, semua diam. Satu dunia tengok dia main. Macam mana Abu Ubaidah. Gitulah lebih kurang. Syekh nak kata tentera Mesir nak menang macam mana? Sebelum jihad, dia layan lagu Ummu Kletum dulu. Ummu Kletum ni bang, lagu dia bukan pendek-pendek. Mukadimah muzik dia 15 minit. Dia pakai ni dia pusing 15 minit kau tu. Lepas tu baru nyanyi. Bapak aku cakap, nak perang mendatang apa gitu. Lalu apa nama Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna hantar pasukan mujahid berada di saf hadapan. Antara yang anda pernah baca kan, masa dia orang nak pergi attack kawasan Israel ni, ada satu kawasan kubur Israel ni, tiba-tiba dia nampak ada perempuan 2-3 orang kawasan kubur tu. Lalu apa kata mujahid, dia kata Ghadul basar, dia kata jangan tengok, rendahkan pandangan kau. Dia kata kenapa? Sebab Yahudi tahu kelemahan kita orang Islam. Bila kita nak berjihad, tiba-tiba nampak maksiat,
Allah tak akan berikan kemenangan. Maka dia pun arahkan supaya mujahid ni tundukkan pandangan, istighfar, dan istighfar, angkat balik sniper kau, tembak terus. Gitu cara dia. Okey tuan-tuan semua. Lalu berlakulah peperangan antara Syekh Izzuddin Al-Qassam dengan British di Palestin. Masa tu Palestin bawah British. Dan British ni kau tahu dia punya jahatnya. Israel ni cuba nak masuk Palestin beberapa kali, tapi yang paling dia berjaya dekat zaman British. British bagi masuk, bagi senjata, di waktu yang sama dia tekan kerajaan Palestin. Lalu pada tahun 1935 dalam satu peperangan Ya'bad di sebuah kampung dekat Haifa, Palestin, Syekh Izzuddin Al-Qassam, kalau tak salah anak bersama dengan 3 orang mujahidin dikepung dengan kereta kebalnya, dengan madafik meriamnya, dengan ratusan tentera British, serang habis-habisan sampailah beliau gugur syahid rahimahullah. Bayangkan 3 orang mujahidin dikepung dengan ratusan tentera. Macamlah dekat Palestin hari ini, dekat Gaza pada hari ini. Waktu tuan-tuan, nama Izzuddin Al-Qassam itu disemadikan dengan nama Brigade Al-Qassam, satu pasukan mujahidin yang cukup digeruni satu dunia tuan-tuan. Satu dunia. Kalau kau buat perbandingan antara Israel dengan Al-Qassam, segi persenjataan jauh langit dan bumi. Kau pun tahu benda macam ni kan. Yahudi tentera dia 600,000. Dia punya Merkava, kereta kebal paling power di dunia. 4 kali upgrade, harga sebiji 7 juta USD. Dia punya jet 600 buah jet, tak termasuk tak apa-apa jet, Apache lah, apa benda lagi tak reti. Macam-macam tok nenek. Tapi bila berhadapan dengan Al-Qassam yang tak tahu berapa ramai tentera Al-Qassam, dan senjata Al-Qassam semua homemade, buatan tangan. Macam kek, betul tak? Buatan tangan. Tapi bila dia tembak dekat Merkava tu, wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Kan? Subhanallah, bayangkan kat tu orang buat dia macam menganjing lah. Bayangkan kereta kebal harga 7 juta USD diletupkan dengan Al-Yasin, bazooka Al-Yasin tu yang kosnya $200. $200 letupkan 7 juta USD. Lepas tu yang traktor diorang tu kan, traktor diorang harga berapa? 1.7, 1.4 juta USD. Dibakar oleh lighter harga RM1.70. Kan? Subhanallah. Dan kalau tengok segi moral kemenangan pada hari ini, memang Al-Qassam yang terbaik. Sebab apa? Al-Qassam bila tembak, dia ada bukti. Dia ada kamera, dia ada rakaman. Kan? Gambar baju-baju tentera Zionis yang terbakar, helmet diorang, name tag yang diorang rampas, persenjataan diorang, semua ada bukti, ada rakaman. Yahudi mana ada? Dia tunjuk dia punya rakaman, tembak rumah orang, tembak bangunan, tembak masjid, letupkan terowong. Mana ada bukti? Tak ada bukti. Dan diorang kata apa? Diorang berperang dengan hantu, dia kata. Kejap-kejap keluar kat belakang, hilang. Kejap kat tepi, hilang. Silap besar lah kau masuk kampung orang. Bawah tu pedungan terowong, kau tahu tak? Tuan-tuan semua, apa yang berlaku pada hari ini beza sangat-sangat Al-Qassam dengan tentera Zionis laknatullah. Jadi nak bagi tahu berkat nama ulama Izzuddin Al-Qassam inilah Allah Ta'ala berikan insya-Allah kemenangan kepada para mujahidin. Dan diorang ni kalau kita tengok, sebab tu yang akhir sekali lah, penutup soalan yang kedua. Ana secara peribadilah, ana kata Gaza tak perlu kepada bantuan mana-mana negara luar, terutama negara orang Arab yang tak dipakai ni. Sebab apa? Sebab tentera korang memang tak dipakai. Nak perang ni, nak berjihad ni, mesti orang yang kuat, solid dan betul-betul penyerahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis kan, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina ala al-haq wa ala aduhim qahirin. Nabi kata akan ada sentiasa di kalangan umatku satu kumpulan. Nabi tak kata satu kerajaan yang besar, satu kumpulan yang akan berjihad dan mereka takkan dikalahkan. La yadurru man khalafahum hatta ya'tiyahum amrullah. Mereka takkan dikalahkan dan mereka takkan tergugat. Seluruh dunia boykot, negara Arab boykot, diorang takkan tergugat, Nabi kata, sehingga datang ketentuan Allah. Maka sahabat tanya, ainahum ya Rasulullah, di manakah kumpulan kecil ini berada di mana ya Rasulullah? Nabi kata apa? Hum fi Baitul Maqdis wa fi aknafi Baitul Maqdis. Mereka berada di Baitul Maqdis dan berada di sekeliling Baitul Maqdis. Sekarang kita nampak siapa dia? Al-Qassam. Wallahu a'lam. Barakallahu fi. Cukup mengganas tapi sebabkan
aircon terlalu sejuk tuan-tuan tu sebab macam kaku je tu, saya tengok pun daripada sini memang macam beku Uh, baik, mungkin ini soalan yang keempat ini kita nak ajukan kepada Al-Fadhil Ustaz Syed. Baik, situasi semasa yang sedang berlaku pada hari inilah keganasan yang dilakukan oleh negara haram Israel terhadap rakyat Palestin, khususnya penduduk di Baitul Maqdis dan Gaza, sehingga terkini telah merebak ke seluruh Palestin. Soalannya, adakah para ulama telah mengeluarkan fatwa dengan tegas bahawa petunjuk daripada peperangan tersebut menunjukkan hukum mewajibkan jihad bagi setiap individu? Dan apakah mereka telah memenuhi syarat berjihad seperti yang menjadi pertikaian seketika ulama, terutamanya ulama-ulama Saudi? Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق الله العظيم. Saya cuba jawab ringkas ya, cepat je sebab masa pun, dan sebab Ustaz Nazmi akan ada lagi satu soalan lagi depan ni, panjang lagi, dan Ustaz pun dah sebut tadi orang Melayu kuat makan, dan saya nampak tadi caterer dah letak makanan kat belakang. Jadi tak boleh lama. Okay. Ulama dah keluarkan fatwa kata jihad wajib ke atas setiap individu. Individu mana sebenarnya? Pertamanya kalau kita perhatikan hukum jihad ni dia ada fardu ain, dia ada fardu kifayah. Dia tengok kepada situasi. Sebab jihad ni pula dia ada macam-macam jenis. Dia ada untuk mempertahankan diri. Dia ada juga yang berbentuk serangan. Proaktif sendiri, yang kita yang pergi serang musuh dan sebagainya. Memang ada pelbagai jenis. Dan tengok juga tempat-tempatnya dan sebagainya. Contohnya Kesatuan Ulama Sedunia ada mengeluarkan kenyataan, sebenarnya 2 kali dah kenyataan. Kesatuan Ulama Sedunia dah keluarkan 2 kali kenyataan. Mengatakan bahawasanya apa yang berlaku di Palestin adalah satu jihad. Maknanya memang dia berbentuk perang yang jihad melawan orang kafir. So bila namanya jihad, dia jadi satu kefarduan ke atas orang tempatan, orang di situ, untuk memang perlulah untuk mempertahankan diri mereka, sebab mereka memang diserang pun. Kan? Diserang. Jadi memang mereka ada kewajipan di sana. Jadi sama ada mereka join Brigade Al-Qassam ataupun tidak, tetap mereka ada tanggungjawab pada negara diorang, pada tempat diorang dan sebagainya. Isu yang lebih besar berlaku adalah orang sekeliling dan juga sampailah ke tempat kita. Sebab ada orang tanya, dia kata, Ustaz, kalau macam tu jomlah kita pergi ke Palestin. Mujurlah hari ni aircon kuat. Sebab kalau tidak, kita dengar je ceramah Ustaz Nazmi, kan, makan pun kita tak pandang lah. Ustaz Nazmi kata kita kuat makan. Tak, saya nak buktikan bahawa orang Melayu tak kuat makan. Terus kita pergi Palestin. Betul. Sebab kita rasa bersemangat. Tapi adakah cukup dengan semangat? Sekarang ni kita perhatikan. Dalam situasi hari ini, yang dikatakan tadi oleh ulama Saudi tu, dia ada seorang ulama Saudi, ulama besar Saudi. Dia kata tak payah itu sebenarnya, dengan negara yang sekeliling pun tak payah tolong kata. Sebab apa tak payah tolong? Kata sebab sekarang ni negara Islam bukan macam zaman dulu ada satu daulah. Alasan dia begitu. Jadi kalau ada satu daulah, satu negara kerajaan besar Islam, jadi bila satu negeri contohlah kata Malaysia, maknanya kalau lah contohnya Selangor kena serang, jadi sekeliling Selangor ni ada Perak, ada Pahang, ada Negeri Sembilan contohnya, pun kena join untuk mempertahankan Selangor tu. Macam tu lah. Jadi dia kata sekarang ni kita tak ada dah negara Islam tu. Palestin lah. Ulama cakap benda tu. Ulama Saudi cakap. Tapi dalam bab ni pandai pula dia cakap tak ada satu daulah. Tapi dalam bab lain dia punya suruh taat pada pemerintah kuat pula. Tu yang pelik tu. Kalau tak ada daulah Islamiah, tak ada apa, kau tak payah ceritalah suruh taat pada pemerintah kau. Dia biasanya ulama yang bercakap ni, dia ulama yang sangat-sangat pro kerajaan lah. Pro kerajaan Saudi. Jadi dia bila pro kerajaan Saudi, dia tengoklah kerajaan Saudi macam mana. Kalau dia ajak supaya kerajaan Saudi pun kena bangkit, lawan dan sebagainya, nampak sangatlah dia bercanggah dengan kerajaan dia.
Jadi ulama Saudi sendiri pun memang banyak yang tak berani sangat nak bercakap. Banyak yang sangat tak bercakap. Bahkan yang paling menyedihkan, bukanlah menyedihkan macam mana, tapi ramai orang baru terbuka mata bila dengar baru ni Sudais bercakap dalam khutbah dia. Dia kata urusan Palestin, urusan rakyat Palestin, orang kita, dia kata ikutlah apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Jangan masuk campur benda yang bukan urusan kita. Dia jawab gitu. Sudah cakap itu. Kan? Jadi ramai orang macam, biar betul sudah teruknya cakap macam tu. Saya kata lama dah dia macam tu. Sebenarnya betul. Kalau dengar khutbah-khutbah dia, saya kalau paling boring sekali kat Masjidil Haram ni, kalau sudah khutbah. Sebab apa? Kalau dia khutbah, mesti dia jilat kerajaan. Tapi orang tak dengar kan, tak faham kan. Kita pun, sedapnya dia baca Quran. Memang baca Quran sedap. Tapi dia memang seorang yang sangat terpaksa kot sebab dia menteri. Level dia level raja-raja. So wallahu alam, mudah-mudahan Allah ampun kita semua. Tapi memang maknanya bukan orang yang patut kita dengar dari segi hukum, dari segi fatwa dan sebagainya. Sebab memang dia terpaksa ikut kerajaan dia. Dia macam tu. Di Mesir pula dah mula ada gelombang para ulama bercakap. Para ulama Mesir banyaknya bercakap suruh berjihad dan mengatakan bahawasanya tentera Mesir perlu berjihad. Bahkan dalam parlimen Mesir pun, contohnya Syekh Khalid Jum'ah sebut dalam parlimen Mesir, sebut tentang tentera-tentera Mesir kewajipan mereka berjihad. Kan? Dan dia sebut pada Presiden Mesir dalam parlimen. Dan baru ni pun ada seorang ketua hakim di Mesir pun bercakap dalam mahkamah dia, kan? Dia bercakap dengan nada yang sama juga tentang jihad, dan perlunya tentera-tentera Mesir berjihad. Jadi itu pun cantik sebenarnya. Saya yang kagumnya dengan hakim tu, saya tengok video tu, hakim tu cakap, penuh ayat Quran saja. Kan, memanjang, hafal ayat Quran. Rupanya dia memang hafal Quran tu, hakim tu. Dan so panjang-panjang, kita tak pernah dengar ni hakim kat Mesir boleh bercakap macam tu kan. Ya Allah tu, ya betul kat dalam mahkamah Mesir hakim bercakap macam ni. Lain macam, dia punya nada dia pun memang dah lain sangat. Memang dia suruh berjihad. Dan para ulama di negeri Arab ni banyak yang dah mula bersuara, bercakap dan sebagainya. Memang. Tetapi adakah wajib itu pada semua orang? Adakah maknanya seluruh rakyat Mesir kena bangkit keluar? Tinggal kalau dia orang punya takmiyah dengan apa semua tu pergi. pergi ke Palestin. Ataupun orang sekitar tu dah semua sekali. Jawapannya dia bergantung juga sebab jihad ni dia ada beberapa dia punya syarat dia. Dia ada beberapa syarat. So antara syarat kepada jihad adalah keizinan. So izin tu siapa dia? Yang pertama sekali izin mak bapak. Izin mak bapak. Memang Islam macam dia ni memang izin mak bapak ni paling utama sekali. Sebab dekat sini dia bukan jihad pertahankan diri tau. Dia lain tau. Dia lain kalau macam orang Palestin. Orang Palestin ni sebab dia dah kena serang dengan Israel. Ini kita berada dekat luar. Kita berada dekat luar nak pergi ke situ. Dia lain. Hukum dia berbeza. So bila nak pergi ke sana tu, yang itu memang dia perlukan keizinan. So salah satu daripada keizinan, izin mak bapak. Kalau dalam kitab fiqh disebut izin pemerintah. Kemudiannya disebutkan juga izin pemihutang. Izin pemihutang tu nanya juga kita. So kita berhutang banyak kan. Minta izin bank kan. Tulis surat pada bank. Saya nak pergi Palestin ni, kalau saya mati harap halal, kalau semua loan saya. Yang tu memang pening lah sikit. Tapi ni kita cerita dari segi kitab fiqh lama, memang macam tu memang disebut itu sebab pemihutang dia ada hak. Kan? Tak adalah orang tu tiba-tiba belah macam tu je, hutang aku, kau hutang aku banyak-banyak, relax je kau pergi mati syahid. Kan? Jadi dia ada hak dia sebagai pemihutang. Dia ada beberapa izin yang perlu diambil kira. Kemudian aja satu lagi adalah persiapan. Dia ada persiapan, persediaan untuk pergi berperang. Bila dia bersiap, dia okey, dia ada segala kelengkapannya, barulah okey. Tapi memang kebanyakan kalau orang Malaysia pergi memang macam Ustaz Nazmi sebut lah, dia pergi kat catering je lah. Dia cuma kitchen je. Kitchen duty. Jadi kalau kita tengok kadang-kadang dia ambil gambar kan, pegang senapang tu sebenarnya dia pinjam. Dia pinjam juga tentera tu kan. Dia posing je sebenarnya tu. Dia posing dengan senapang apa semua kan. Kami pergi berjihad. Macam tu lah. Sebenarnya dia orang pegang senduk. bukannya pegang rifle tu. Setakat pegang macam tu saya pun biasa pegang. Dia orang punya tu. Setakat ada nak berlakon je kan. Ambil gambar. Jadi
Senang ceritanya, kelengkapan persiapan tu memang kena ada. Dan persiapan tu pula kebanyakan kita lah memang tak ada. Kebanyakan kita tak ada. Berbeza dengan mereka yang pada zaman dahulu tu memang diorang tu memang dah terus dilatih untuk berperang. Kan? Jadi yang ada pada kita apa dia? Yang disebutkan dalam Al-Quran, bila sebutkan tentang jihad, jihad ni Allah Ta'ala sentiasa gandingkan mesti dua. Yujahiduna mesti Allah Ta'ala gandingkan dengan bi'amwalihim wa anfusihim. Tujahiduna bi'amwalikum wa anfusikum. Mesti ada dua. Allah Ta'ala sentiasa gandingkan harta dan juga jiwa. Harta dan juga jiwa. Maksudnya jihad dia bukan mesti dengan jiwa, mesti dengan kematian. Walaupun itulah yang paling afdal. Itulah yang paling hebat. Disebutkan kematian paling indah, kematian paling nikmat adalah mati syahid di jalan Allah. Itu mati paling seronok. Dia maknanya dia dicabut nyawa itu dia rasa nikmat. Dia beza dengan orang lain. Orang lain cabut nyawa sakit. Orang mati syahid cabut nyawa tu nikmat. Disebutkan itulah nikmat paling besar dekat dunia yang orang boleh dapat. Sampai orang tanya, apakah nikmat paling besar dekat dunia ni? Nikmat paling besar dekat dunia mati syahid. Subhanallah, tu para sahabat apa semua tu dia berlumba-lumba nak mati syahid. Ya betul, mati syahid ni memang paling nikmat sekali. Dan diorang pun akan confirm syurga kan. Kalau betul niatnya lah kan. Tapi kita kena bandingkan, kita kena tengok situasi dan sebagainya. Bukan maknanya semua orang pakat pergi, lepas tu habis ekonomi umat Islam tak ada dan sebagainya. Kita yang kita boleh buat sekarang ni sebenarnya adalah sebab bila kita sebut tadi syarat-syarat yang ada tu, sebenarnya yang ada pada benda ni adalah kerajaan masing-masing. Maknanya yang di sekeliling Palestin tu, dia ada kerajaan Mesir, dia ada kerajaan Jordan, dia ada kerajaan Lebanon, kan? So kerajaan ni, kerajaan Syria. So kerajaan yang ada ni, diorang ketika ini wajib sebenarnya mempertahankan Palestin. Sebab diorang ada cukup syarat tadi. Dan ada cukup syarat. Dan diorang pula duduk berjiran dengan Palestin. So kerajaan tu yang ada lengkap semua. Tapi kalau diorang tak buat, maka diorang kena jawab depan Allah Ta'ala. Kan? Semua kerajaan-kerajaan. Dan kerajaan yang jauh pula macam mana? Dia ada tanggungjawab dia pula. Macam mana dia nak membantu, macam mana dia nak bagi tekanan dan sebagainya. Hatta kalau dia boleh hantar bantuan pakai udara, kena hantar bantuan pakai udara ke. Kalau dia boleh hantar pakai udara dan hantar tentera sekalipun, hantar tentera pakai udara ke apa ke, hantarlah. Kita orang biasa memang tak mampu. Jadi yang kita boleh buat sekarang ni adalah tekan pula kerajaan. Desak pada kerajaan. Memang kena desak. Hari itu saya baca satu orang Arab dia tulis. Dia kata bila dia tengok OIC punya persidangan tu kan, persidangan tergempar. Dahsyat persidangan tergempar tu lepas 3 minggu perang tu. Dia baru tergempar tu. Tu yang dahsyat dia punya tergempar tu. Persidangan tergempar OIC. Datanglah masing-masing dengan private jet, negara masing-masing semua kan. Dengan segala macam kemewahan kan. Datang bincang. Bincang-bincang, apa keputusan dia? Kita mengutuk sekeras-kerasnya serangan Israel. Jadi orang komen apa? Dia kata, ya Allah, itu kita orang daripada hari pertama dah kutuk dah. Tak payah nak bersidang-bersidang bagai. Kalau setakat bersidang, keluar keputusan mengutuk sekeras-kerasnya, tak ada benda lah. Tak payahlah kau pergi bersidang. Tergempar pula lagi kan. Tak payahlah. Jadi maknanya apa yang orang perlukan, orang nak tengok kerajaan, negara-negara itu semua memang bertindak. Tapi tak boleh. Sebab kita pun tahu, kita pun faham apa di sebalik itu pula. Siapa yang pegang diorang dan sebagainya kan. Mesir dah nak pilihan raya. Mesir dah dekat pilihan raya. Dah dekat pilihan raya. Mesir ni pula, bila dah dekat pilihan raya, lagi dia tak boleh lawan US. Rakyat marah. Kita biasa kata, kena tindakan yang popular pada rakyat. Dia lain. Tindakan yang popular pada US. Dia tak boleh tindakan yang popular pada rakyat semata-mata. Jadi pilihan raya yang menentukan siapa yang akan menang adalah US. Jadi kalau dia lawan Big Boss, dia akan kalah. Kalau Sisi ambil tindakan sekarang ni pada Israel, next election kalah lah dia. Kan? Itu bacaan politik dia. Jadi sebab pilihan raya dah dekat. Jadi ini contoh-contoh kita kata masalah yang berlaku ataupun game yang berlaku dalam dunia sekarang ni. Apa yang kita boleh buat, kita bantu. Kan? Apa yang kita boleh keluarkan duit, kita keluarkan duit. Kita apa saja yang kita mampu untuk tolong, kita tolong bersuara.
kita tolong meramaikan kumpulan ini, dipanggil sebagai solidariti yang disebutkan Ustaz Nazmi tadi, takthir as-sawad, meramaikan kelompok. So meramaikan kelompok yang kita nak tunjuk kita bersama-sama dengan orang Palestin. Bersama dengan orang Palestin ni sebab kita nak meramaikan, nak bagi nampak ramai. Ni syiar ni, bila kita pakai macam ni bukan sebab apa ni, sebab nak tunjuk ramai. Yang orang letak bendera, yang bendera Palestin dekat macam-macam tempat semua kan, nak tunjuk ramai tu. Itu usaha kita dah tu. Dan itu termasuk daripada amal solehah yang mudah-mudahan Allah Ta'ala terima, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita semua di kalangan orang yang menyediakan orang yang berjihad di jalan Allah, maka kita dapat pahala seperti berjihad, dan paling kurang kita mesti ada niat untuk mati syahid di jalan Allah. Allah Ta'ala akan kurniakan pahala mati syahid itu. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairul jaza. Terima kasih atas penerangan Al-Fadhil Ustaz tadi. Baik, ni yang terakhir tuan-tuan. Don't worry, insyaAllah. Tapi tak tahulah dia punya jawapan dia tu panjang ke pendek kan. Baik, straight to the point lah. Maknanya kalau kita tengok sekarang ni atas dasar persaudaraan, maknanya agama Islam letakkan tanggungjawab ke atas setiap orang Islam untuk saling membantu dan mengambil cakna terhadap apa yang berlaku kepada saudara seagama. Bagi menutup tirai bicara forum kita pada malam ini, apakah taujihat Al-Fadhil Ustaz mengenai peranan kita di Malaysia bagi membantu rakyat Palestin sehingga mencapai kemenangan mereka? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'du. Okey, untuk round akhir tuan-tuan ni, secara ringkasnya 3 benda tuan-tuan kena buat. Yang pertama, doa silahul mu'min. Doa untuk orang Gaza dan Palestin. Doa. Sibuk macam mana, letih macam mana, angkat tangan. Ya Allah, bantu saudara kami di Palestin. Ya Allah, bantu saudara kami di Gaza. Kena doa benda tu. Kalau tak berdoa, kena rasa berdosa. Kena usaha. Bangkit malam, qiyamul lail kan. Bangkit, Allahumma unsur ikhwana fi Palestin, unsur ikhwana fi Gaza, unsurhum ala aduwihim. Cukup. Yang penting doa. Dan insya-Allah istiqamah doa itu didengari oleh Allah, ya. Dan bila kita berdoa, kita tak tahu di kalangan kita kot-kot ada yang Allah terima doanya. Itu yang pertama, doa. Yang kedua, infak wa anfiqu. Alhamdulillah, Inggeris bagi bonus apa? 100,000 lebih kan, 2 kilang. Tapi Datuk kata ada 16 kilang, itu baru 2 kilang. Jadi kita tunggu lagi 15 kilang lebih kurang. Masyuk. Ya, ini kena, alhamdulillah lah. Dan Nana, pengalaman Nana banyak-banyak syarikat company yang panggil. Setakat yang nampak kan, Inggeris dia lain tau. Dia masa bagi penyerahan cek tu macam nak hantar pergi perang tu. Insaf gila aku. Dengan pembarisanya, dengan bendera Palestin, dengan mafla je, dengan Abu Ubaidah. Mana Abu Ubaidah kau mana? Ada belakang tadi tu. Kan? Jadi yang kedua, tempat-tempat lain nak bagi malu-malu Ustaz. Kita tak boleh nak takbir pun. Takbir gitu. Lepak bagi buat tahu. Inggeris padu kau, bagagah. Jadi bila kita tunjukkan macam tu kan, kita ada bukti di hadapan Allah. Itu paling baik, ada bukti di hadapan Allah. Kalau kita pergi kalau kita fikir segi risiko, aku company besar, aku tunjuk aku support Palestin, kadang bisnes aku macam mana. Tapi alhamdulillah, bila kita ada akidah ni tuan-tuan, menyebabkan kita rasa pergantungan kita pada Allah lebih segala-galanya. Tak heran kau nak kata apa, peduli apa, yang penting Allah redha pada aku. Ini infak. Yang kedua, kadang-kadang ada orang tanya, dia tanya kat anak, Ustaz, macam mana Ustaz nak hantar? Dah kena sekat, lepas tu terhad pula nak masuk. Macam mana ada jalan apa? Dia tanya soalan kau tu mengalahkan Bukit Aman. Dia lah bagi RM10. RM10 dia bagi. Tanya soalan mengalahkan KGB kau tahu tak? Aku nak sekeh je kepala dia ni. Ada seorang hamba Allah tu bagus tuan-tuan. Dia jumpa anak. Dia kata, Ustaz, dia bagi sampul. Anak kata, tak apa. Palestin, saya serah pada Allah. Buka-buka, 15,000. Padu Pak Hang. Itu pun betul. Kan? Cakap banyak tak, bagi dah settle. Jadi Alhamdulillah Muslim Care ada wakil dekat Gaza, nama Dr. Abu Aish. Baru ni dia kena bom, keluarga dia. 3 orang anak saudara dia syahid. Dia cedera lah kepala dengan tangan. Anak tengok luka tangan dia tu, nampak isi Nampak isi je. Kata, ya Allah, dalam ni isi dia. Kan? Dan masa orang wawancara dia,
Ni doktor jahit kepala ni, live ni. Wah, aku kata gila kau, jahit ni. Kalau kita melompat, Syekh, dia tak ada gini lah. Kita akan lawan, kita akan lawan kan. Padu tak padu dia orang, tuan-tuan. Jadi, insya-Allah kita ada pengalaman. Saya nak bagi tuan-tuan, mungkin tuan-tuan yang agak confused macam mana. Gini tuan-tuan, sebab kita orang biasa hantar dekat zon perang kan. Orang yang duduk kat zon perang ni, diorang dah ada pengalaman tau. Dan dia tahu bila perang berlaku, dia akan ada stok makanan. Paling kurang 4 bulan. Dia ada standby stok makanan 4 bulan. Kat mana dia simpan? Kau jangan tanya aku, mana aku tahu. Jadi, bila kita NGO yang dah biasa berurusan dengan diorang percaya, dia kata tak apa. Kau keluarkan lu barang kau, kalau ada tilam, selimut, beras, gandum, habis perang kita bayar. Dah memang biasa macam tu. Kat Syria pun kita buat macam tu. Masa Turki gempa macam tu, memang macam tu. Bagi dulu, nanti baru kita datang bagi duit. Dan adalah cara-caranya insya-Allah. Jadi, itu yang kedua, infak. Dan yang ketiga, ni, tak kurang pentingnya boycott. Boycott ni tuan-tuan kalau pergi kat Google, type ni. BDNAASH. Ni, ada ruang kosong ni, type. Nak type apa? Apa? Cuba aku nak type ni. Alah, tu confirm wajib lunah lah. Israel. Cadbury. Okay, Cadbury. Cadbury. Bapak, keluar terus. Cadbury. Hadis syarikah tada'am al-ihtilal Israeli. Syarikat ini sponsor Israel. Cadbury. Jadi, tuan-tuan type. Ana alhamdulillah, sejak dapat benda ni, aku beli barang dapur, semuanya halalan taibah. Tak ada satu pun najis mughalladhah. Ambil kau. Geram tu. Aku tengok senarai. Type dulu. Type. Okay. Type dulu. Anak-anak yang kecil tu. Kan dia suka aiskrim. Semua Israel belaka. Abang dia. I say, Israel lagi bang. Ni Israel. Geram tu. Bengang ni. Semua aiskrim Israel kata. Tak ada makanan dia kata. Biar anak kita reti. Faham. Maggi pun tak makan dah sekarang. Semua. Kau type aja kat sini. Kan. Web ni. Tuan-tuan pergi shopping. Kena buka ni. Jangan bawa tak nampak pula. Aku dah bagi ni. Kau tak type berdosa kau orang. Kau bersyubhat. Sebab tu kita kena ada solidariti tadi untuk menunjukkan apa kita bersama dengan diorang. Kesian. Ni BDNAASH. BDNAASH. Ini international punya ni. Kau type. Tom Yum tak ada confirm. Apa benda kan. Kalau Inggeris ni kau jangan. Anak tu teh. Boh tak ada. Lipton. Contoh Lipton. Tadadeng. Keluar merah. Lipton. Support Israel. Tuan-tuan penting. Jadi inilah 3 benda. Dan tadi doa, infak dan boycott. Boycott ni cukup berkesan sebab Israel satu hari peperangan dia mengalami kerugian juta USD. Juta. Dan sekarang yang nak baca baru dekat Al Jazeera, Israel kata kalau boleh dia cuba nak memendekkan peperangan di Gaza dalam tempoh 3 bulan. Lebih 3 bulan, negara dia muflis. Dah, tak ada pelancong tak datang, orang keluar. Pakat lagi lah ke dah. Tak ada apa dah. Tentera-tentera dia pun yang protes, yang lawan. Subhanallah. Dan inilah, kalau ikut dalam surah Al-Isra' Allah kata apa? Allah Ta'ala akan hancurkan. Dia akan buat dua kali kerosakan dan Allah akan hancurkan sehancur-hancurnya puak-puak Yahudi ni. Jadi itulah sebagai sedikit perkongsian terakhir, semoga ianya bermanfaat dan apa yang kita buat pada hari ini insya-Allah menjadi bukti di hari akhirat insya-Allah. Dan doalah untuk umat Islam Palestin dan Gaza. Wallahu a'lam. Barakallahu fi. Jadi hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, begitulah berakhirnya berbicara forum kita pada malam ini dengan pencerahan dan penerangan dari kedua-dua panel kita, begitu mantap, padu dan tuntas. Jadi maka dapatlah kita simpulkan bahawa perkembangan terkini perang Israel Palestin sebenarnya dapat menaikkan semangat umat Islam di seluruh dunia menentang kekejaman rejim Zionis. Yakinlah kemenangan yang menjadi milik rakyat Palestin semakin hampir. Mereka berjuang dengan cara bertempur untuk mempertahankan diri, keluarga dan tanah air tercinta. Berbahagialah pejuang-pejuang yang mati syahid. Mereka bakal mendapat rezeki yang tidak putus-putus daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 169, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, yang bermaksud dan janganlah sama sekali kamu mengira
bahawa orang-orang yang terbunuh pada jalan Allah telah mati, bahkan mereka hidup dan dikurniakan rezeki di sisi Tuhan mereka. Untuk itu saya akhiri bicara forum kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.